Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, pagi tadi dah selesai dah untuk database untuk kita cuba dapatkan sehabis banyak secara habis-habisan untuk mendapatkan database tesis. Harap kepada semua peserta kohort 2022 selepas ni bila waktu lapang malam-malam ni ke esok boleh usahakan untuk mendapatkan tesis dengan banyak sekali. Jadi tak tahulah bagaimana strategi kita. Okey. Yelah dia bergantung pada usaha masing-masing. Kalau kita nak buat sorang-sorang dan kita dapat sorang-sorang lah. Saya just share lah Tiba-tiba tadi waktu break saya ingat. Bila kita ada kawan. Contohlah Azman dengan Zaid. Mungkin dua-dua dalam bidang management. Kalau Zaid dapat jumpa 100 tesis, Azman dapat jumpa 100 tesis, dah 200 tesis kalau combine. Kan? Jadi kalau buat seorang-seorang, mungkin kita dapat 100 je. Kalau kita buat dua orang, mungkin kita boleh dapat 200. Jadi kalau kita buat seorang-seorang, itulah ada minimum dia. Jadi sebenarnya untuk proses pencarian tesis ni, kalau kita dapat orang dalam bidang yang sama, kalau tanya saya lah kan, bukanlah saya nak cari orang yang uh, topik yang sama sebenarnya, tapi kedua-dua matlamat dia sama. Contohlah Azman nak buat modul, Zaid pun nak buat modul. Walaupun Zaid dalam bidang management, Azman dalam bidang education. Tak ada masalah kalau kedua-duanya bergabung untuk mendapatkan tesis yang banyak supaya dua-dua dapat berkongsi lah tesis tu. Ibarat macam sistem mata lah. Kan? So kita bagi 10 dan kita pun dah ada sedia ada 100, so kita dapat lagi 200. Okay. Right. Untuk petang ni kita sambung untuk mendapatkan artikel jurnal pula, artikel jurnal. Yang mana yang saya sebut pagi tadi, kita cuba nak kalau boleh ke depan ni lah, kita tak nak terlalu bergantung kepada Google search. Tapi kita nak gunakan platform-platform lain. Antaranya adalah kita nak gunakan publisher-publisher yang bersesuaian. Dan juga kita panggil sebagai database lah untuk mendapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Okay. Jadi untuk artikel kita sambung kita teruskan. So kalau ada soalan, saya rasa mungkin ada banyak soalan. Saya menjangkakan ada banyak soalan memandangkan aras untuk artikel jurnal ni lebih sedikit tinggi dengan tesis. Yang mana tesis tadi kita dapat website, website universiti, website tertentu, platform tertentu, kita panggil ETD, Electronic Thesis Dissertation. Lepas tu kita buat search biasa ataupun kita buat advanced search, boleh masukkan lebih daripada satu keyword. Kita klik enter, dapat result, kemudian kita download, settle. Proses dia mudah. Cuma kita nak, pagi tadi kita nak explore beberapa beberapa website untuk mendapatkan pelbagai database tesis. Untuk petang ni banyak benda yang kena absorb lah, kena betul-betul faham. Bukan sekadar untuk kita mendapatkan artikel jurnal dengan banyak, tetapi lepas ni kita nak publish artikel. Kita kena tulis dan kita kena terbit artikel jurnal sebagai syarat bergraduat, PhD maupun master. Jadi jika ada sebarang soalan boleh terus tanya. Nanti saya akan respon lah. Bila saya nampak menyala bahagian chat tu, saya akan respon. Okey, mulakan dengan yang pertama adalah Web of Science. Okey, Web of Science ni zaman-zaman senior-senior, kalau mungkin ada yang kat sini senior-senior, dulu kita sebut ISI. Ada tak jurnal yang berindeks ISI? Cuma sekarang orang tak sebut ISI dah, orang sebut Web of Science. Web of Science. Jadi dekat Clarivate Analytics, Web of Science ni, kalau sebut Web of Science, saya berindeks Web of Science. Ada juga yang berindeks Web of Science yang belum diiktiraf. Tu yang banyak yang berlaku. Saya ada jurnal Web of Science. Kita check kat sistem tak ada pun. Rupanya dia terbit artikel jurnal dia yang berindeks Web of Science tetapi belum dapat pengiktirafan jurnal itu. Jadi kita kena check ni. Kita banyak berlaku ni. Kita salah hantar jurnal, salah hantar tempat. Kita rasa dah cukup syarat bergraduat dah. Rupanya tak cukup. Yang tu yang kita kena alert lah. So yang saya nak beritahu kat sini, yang Web of Science, siapa nak hantar je. Mungkin kat sini ada bidang sains, ataupun bidang teknologi. Mungkin syarat bergraduat dia tinggi sikit. Biasanya kalau tempat saya UPSI, syarat untuk bergraduat dia perlu 2 artikel jurnal. So kita ambil minimum requirement je, my site je. Maksudnya kalau hantar jurnal-jurnal dekat mana-mana jurnal dekat Malaysia pun dah memenuhi syarat bergraduat lah.
Okey, tapi saya tahu beberapa universiti, lagi-lagi RU universiti lah. UTM, USM, UPM. Kadang-kadang syarat dia diperlukan terbitkan artikel jurnal, dua yang berindeks Web of Science ataupun Scopus Index. Okey, untuk Web of Science ada 4. So you alert ini ni So kalau jurnal tu Web of Science kategori kita panggil core. Yang empat-empat ni kita panggil core kategori. So kalau core kategori yang pertama Science Citation Index valid. Kalau Social Science Citation Index valid. Short form dia SCIE untuk Science Citation Index, SSCI untuk Social Science Citation Index, Art Humanity Citation Index ASCI. Kalau Emerging Source Citation Index ESCI. Sekadar ni buat masa ni hanya 4 ini saja yang diiktiraf sebagai Web of Science. So ada lagi kategori lain yang belum mendapat pengiktirafan. Untuk kita lah kat Malaysia ni, untuk syarat bergraduat kita cuma terpakai untuk 4 ini sahaja. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ini yang lain-lain. Ini belum mendapat ataupun tidak diiktiraf lagi. So dia kata, oh jurnal tu Web of Science, kategori apa? Kategori Biosis Preview. So dia belum lagi mendapat pengiktirafan. Saya ulang balik, cuma 4 yang saya mention tadi. Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index, Emerging Source Citation Index. Setakat ni, ini saja yang diiktiraf. Yang lain-lain Web of Science, walaupun dia declare dia adalah Web of Science, tapi belum mendapat pengiktirafan. Jadi hati-hati, banyak conference sekarang ni memang banyak declare Web of Science tapi kategori yang belum diiktiraf. Jadi kan you spend a lot of money, pergi conference, bayar duit mahal, artikel tu dapat terbit. Tiba-tiba bila check, bila submission untuk syarat bergraduat, syarat keperluan untuk kita submit sebelum kita go to the Viva, rupanya tak valid. Hati-hati kan. Jadi slide ni simpanlah supaya you all tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, untuk Web of Science kita boleh pergi dekat website ni mjl.clarivate.com.home. Jadi kita nak explore dekat website Web of Science lah. Okey. Okey, macam pagi tadilah, ingat tak kalau kita pergi ETHOS yang UK tu, sebelum kita dapat explore gunakan new search dengan advanced search, kita kena register dulu, dapatkan username and password. Jadi sama jugalah, pergi dekat Web of Science tu, nampak tak dekat atas tu dia tulis create free account. Jadi klik enter. So klik create free account, dekat sini you kena register lah. So masukkanlah maklumat yang diperlukan. Okay, so dah lepas register, so nama you all akan keluar macam ni lah. Welcome Nurul Fazli Habibin. So selepas register dia akan keluar nama kita. Okay, selepas kita sign in. Okay, sekarang ni kita nak buat search journal. Okay, dekat atas tu dia ada tu. Search journal, mesh manuscript, download, help center. So kita sekarang nak cari artikel jurnal, so kita klik search journal. Itu yang fokus kita, aim kita petang ni lah untuk mendapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Okey, kita nak buat search journal. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan sikit lah. Kadang-kadang bila you start search journal tu macam-macam information yang keluar. Kadang-kadang tak tahu nak interpret. So kadang-kadang kita kena tahu setiap orang yang menerbitkan artikel jurnal, yang pertama you kena tahu publisher. Publisher bermaksud penerbit. So kalau jurnal ni ada beberapa penerbit yang otai lah. So basically you akan dapat mudah faham dan tahu tentang publisher ni bila you berada di library. Bila biasa you dah berada kat library, you tahu oh terdapat beberapa access journal seperti Science Direct. Kita ada Taylor and Francis, kita ada Springer. And kita ada Wiley, kita ada Sage, kita ada Emerald, kita ada Indus Science. So itu namanya top publisher. So maksudnya setahu saya semenjak saya belajar degree dekat Malaysia ni, so saya dah kenal dah semua publisher tu. Kebetulan pula masa saya belajar degree dulu memang lecturer dah start dah guna notes daripada artikel jurnal. So kita nak kena buat assignment pun kena guna artikel jurnal. Jadi kalau macam saya dah kenal lama lah. Sebab memang kita pergi library tanya kawan, kau dapat jurnal kat mana? Oh, kau dapat kat Science Direct. Kau dapat kat mana? Aku dapat Taylor and Francis. Jadi mana-mana universiti dah dedahkan penggunaan artikel jurnal dalam pengajaran dan juga dalam membuat assignment. Jadi mungkin kita dah biasa dengan publisher-publisher. Maka saya setuju itulah tempat dia. Yang mana kebanyakan universiti ni spend a lot of money. So dia orang dah study dah benda ni, bukan setahun dua dah study, dah berpuluh-puluh tahun dah dia orang study. Dia orang cuma melanggan jurnal yang betul-betul established jurnal sahaja. Yang tak ada isu tentang masalah performance, bad quality ke, masalah cheat small ke, mementingkan profitability duit sahaja, tak.
So diorang ni survive, ada setengah publisher tu wujud sebelum Malaysia merdeka lagi. Jadi sebab tu contoh dalam slide ni saya nak tunjuk adalah once saya cuba nak buat search. Kalau nampak dekat atas tu saya nak buat search COGENT. Okey, COGENT Jadi Cogen. Jadi bila dalam Cogen tu dia berada dekat mana? Dekat Taylor and Francis. Spesifik jenis saya nak pergi adalah Cogen C Art and Humanities. Cogen Arts and Humanities. So dia ada banyak sebenarnya. Cogen ni ada Cogen Engineering, Cogen Management, Cogen Psychology, dia macam-macam. Cuma saya nak bagi contoh kat sini. So katakanlah saya nak buat search berkaitan dengan Cogen Art and Humanities, kita tahu dia berada dekat publisher apa ni? Publisher dia Taylor and Francis, which is antara top publisher jugalah. So dia kategori, tadi nak tunjuk Web of Science kan, saya kata ada 4 kategori je valid. So ni kategori yang keempat, nampak ESCI, Emerging Source Citation Index. Jadi jurnal ni boleh dipercayai lah sebab kategori Web of Science yang nombor 4. So ada simbol untuk open access, kita nampak warna putih orange tu. Okey, kalau you nak share maklumat ni dekat public atau sebagainya kat social media, kita boleh share this journal. So kalau nak dapat detail, kita klik lagi view profile page. So kita dapatlah maklumat berkaitan dengan jurnal Cogen Art and Humanities. Okey, ni contohlah once you klik je dekat view profile page ni, so you dapatlah maklumat lain. So saya biasa kat sini saya mulakan part yang saya nak explore adalah journal website. So ada visit site kan, klik je visit site tu. So you akan dapat go through the website lah. Okey. Hal yang sama saya explore yang lain pula, saya explore automotive technology. Ini search yang kedua lah, saya search kan. Saya nak tengok jurnal apa yang sesuai untuk automotive technology. So saya pergi dia dapat temukan beberapa artikel lah, beberapa jurnal. So saya berkenan dengan International Journal Automotive Technology. Dia Science Citation Index. So kategori nombor 1. Ada 4 kategori kan. Jadi okey, International Journal of Automotive Technology pun jurnal yang selamat lah. Kategori Web of Science nombor 1. Okey. Okey, saya try Operation Management. Tengok Operation Management dia identify, dia dapat detect 2. Dia ada Science Citation Index kategori 1, Social Science Citation Index kategori 2. Jadi macam Journal Operation Management ni, dia tapau dua-dua. Kategori 1 pun dia ada indeks, kategori 2 pun dia dapat indeks. Okey, sekarang ni kalau you tertanya-tanya, sekarang ni kita tengah buat apa ni? Kita sekadar nak tunjuk macam mana nak tahu jurnal tu adalah kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, dan yang lebih penting nak tahu bahawa jurnal ni betul-betul berindeks Web of Science. Okey. Alright, ini contoh akademika, ni jurnal Malaysia kan. Nampak jurnal akademika kat sini, nampak Emerging Source Citation 4. Emerging Source Citation Index kategori nombor 4. Kalau tengok Asyajarah ni, Art Humanity Citation Index kategori yang ketiga. Jadi semua jurnal ni adalah valid kerana kategori dia core collection dalam sama ada Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art and Humanity Citation Index, and Emerging Source Citation Index. Okey, kalau perasan, saya pergi dekat belah kiri tu, dekat country, dekat region tu, saya sebenarnya type Malaysia. Jadi kat sini senarai semua jurnal kat Malaysia. Jadi you all kalau nak tahu berapa banyak jurnal Web of Science yang berindeks Web of Science tetapi jurnal itu adalah base dekat Malaysia. So type je base. Macam ni saya type Malaysia, keluarlah beberapa artikel yang kita tahu dia datang daripada Malaysia lah. Ini contoh daripada UIA. Okey, yang ni datang daripada UKM. Kan? Alright. So dekat Web of Science tu ada banyak maklumat tentang download. Kalau you nak dapatkan notes, boleh klik dekat download. So dapatlah macam-macam notes. Okey. Antara nombor 1 yang you kena pergi dekat website ni, nombor 1 yang you kena buat adalah download. Dia dekat bahagian bawah main front page tu. So dia ada nama Web of Science Core Collection yang 4 tadi ni. Science Citation Index, Social Science, Art Humanities, Emerging Source Citation Index. Okey, you boleh download ke 4 ni. Okey, biasanya format ni dalam bentuk Excel. Jadi you tahulah lepas ni kawan-kawan, jom hantar artikel jurnal berindeks Web of Science. Tak apa, aku dah ada dah Excel list dia. Macam mana aku dapat Excel list ni? Aku download dekat website Web of Science. So 4 tu ada. Kalau tanya, jom hantar artikel jurnal dekat berindeks Web of Science, kita dah tahu dah. Kita dah download dah senarai. Kalau kata dalam ni ada banyak jurnal-jurnal kategori Science Citation. Banyak kategori dalam Social Science, Art Humanity, Emerging Source Citation Index juga. Okay. Okey, ini just nak beritahu statistik lah lebih kurang, dan figure ni kurang tepat lah kan, sebab dia dah menambah dah sebenarnya. So ikutkan kita ada almost 22,358 keseluruhan, dan Malaysia dari segi jurnal kita ada lebih kurang 89. Maksudnya dekat Malaysia ni mungkin figure telah meningkat sikit lah, kita kata 90 lah. So dah ada 90 jurnal dekat Malaysia ni yang berindeks Web of Science. Tetapi jangan melihat hanya Malaysia saja.
Banyak lagi peluang-peluang lain sebab ikutkan secara total kita ada lebih kurang 22,353 jurnal. Okay. So this contribution Malaysia ni cuma menyumbang sebanyak 0.4% lah. Jadi kecil je lah sebab kita cuma 89, tak sampai 1% pun, 0.4% saja contribution kita, iaitu Malaysia contribute kepada total jumlah artikel jurnal, contribute kepada jurnal yang berindeks Web of Science. Okay, ni ada impact factor citation Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, the issue is in the Web of Science ni, nak dapatkan Q1, Q2, Q3, Q4 punya data untuk Web of Science, kita kena gunakan access daripada jurnal. Sebab dia kena beli, orang public tak boleh tahu. So kalau kita tahu jurnal tu berindeks Web of Science, tapi kita tak tahu dia Q1 ke Q2, Q3, Q4. So untuk information ini, kita kena gunakan access yang kita beli. Sama ada you beli, mahal lah. Yang bestnya gunakanlah access universiti. Kalau you ada, kalau macam you belajar dekat satu universiti, so boleh access dengan ada username dan password, dan you boleh tahu jurnal-jurnal yang kita nak submit ataupun satu-satu jurnal tu nak tahu dia Q1 ke Q2 ke Q3 Q4, kita boleh check dekat through university punya library punya access. Okay, ni yang saya kata. So dia minta email address dengan password. So saya tak boleh, orang luar tak boleh nak access. Sebab tu kita tak tahu macam mana nak tahu Q1 ke Q2 ke Q3 ke Q4 ke untuk Web of Science. Kalau Scopus lain, Scopus memang public pun boleh tengok. Tetapi kalau Web of Science ni memang dia berkira sikit. Nak tahu Q1, Q2, Q3, Q4 pun kena bayar ataupun kena subscribe access dia, baru kita boleh tahu setiap jurnal yang ada dalam berindeks Web of Science tu berapa Q dia. Okey, ni some figure. Okey, yang ni adalah berkaitan dengan register Publon. Saya rasa sekarang ni dah kurang relevan dah yang ni sebab dia ada satu lagi platform yang lain. Saya dah update version. Okey. Alright, this one adalah Scopus. Okey, saya ulang balik kan. Apa tujuan kita dekat sini? Untuk kita mencari data, nak mencari artikel jurnal secara habis-habisan gunakan Web of Science. Okey, dekat depan ni ada search journal. Jadi you all boleh search kat sini. Sama ada search nama jurnal ataupun you macam tadi. Saya search tadi, contoh saya tunjukkan. Saya search tadi automotive technology. Yang ni bukan nama jurnal. Ni keyword je. Jadi bila you type je automotive technology, ada banyak jurnal kat bawah tu yang jurnal. Contohnya ni lah. Contoh satu, International Journal of Automotive Technology. Jadi sebenarnya banyak. Kalau ikutkan sini 2911. Kalau saya type kata automotive technology, menemukan sebanyak 2911. Banyak jurnal tu dalam bidang automotive teknologi. Tapi ada yang tak berkaitan, jadi you kena filter dekat sebelah ni lah. You kena filter lah. Once you filter, dia tak akan jadi 2911 lah. Dia akan jadi lebih kecil lah. Jadi sebenarnya yang saya nak highlight dekat sini, selain daripada knowledge yang you dapat tadi, kita boleh buat search. Pergi dekat website ni, mjl.clarivate.com, klik dekat search journal, ataupun you terus search kat bawah tu, search apa-apa yang you nak tahu. Jadi dia akan matchingkan dengan nama jurnal lah yang match dengan you punya keyword search. Tu yang saya nak cerita dia. Yang lain-lain tu sebagai general knowledge lah. Saya cerita tentang publisher kan, tentang you boleh dapatkan maklumat berkaitan jurnal ni dari segi indeks mana, dia kategori Web of Science kategori 1, 2, 3, 4. Okey, at least you boleh pergi kat website dia dan boleh tengok lagi lah, explore keyword-keyword yang lain. Okey, download tadi pun dah bincang. Okey, kita pergi pada Scopus. Okey, Scopus. Scopus ni kalau cerita tentang pemilikan, kalau Web of Science tu daripada kita panggil apa tadi? Lupa dah saya. Daripada Web of Science tu daripada Clarivate Analytics. Clarivate Analytics. So kalau Scopus ni pemilikan dia Elsevier. Nampak ni? Scopus is Elsevier. So pemilik Scopus adalah Elsevier. Elsevier ni besar. Sangat-sangat besar. Elsevier memiliki Scopus. Elsevier memiliki Science Direct. Elsevier memiliki Mendeley. So Mendeley, Scopus, Science Direct semua under Elsevier. Semua ada Elsevier. So platform database yang seterusnya yang terbesar selain daripada Web of Science adalah Scopus. Okay, ni dia punya link Scopus. Okay. So you boleh explore macam-macam kat sini. So kita banyak kawan-kawan kita share dekat Facebook contohnya nak tahu jurnal mana yang selamat, jurnal mana yang tak selamat. Okay, you time to time boleh pergi kat bahagian bawah tu, nampak tu. Scopus Discontinued Source List yang nombor 5 tu. Scopus Discontinued Source List. Jadi you boleh tengok sendiri mana-mana jurnal yang dah disenarai hitamkan ataupun bukan lagi berindeks Scopus. So banyak sekarang ni kena hati-hati sangat sekarang ni, lagi-lagi conference.
banyak sekali peluang-peluang untuk menerbitkan artikel jurnal, tetapi jurnal yang kita nak ambil peluang tu kadang-kadang memanglah time kita dapat tu dia Scopus, kadang-kadang bertahan 2 bulan je dan kemudian jurnal tu dah discontinue. Kan? Maka berhati-hatilah kan. Jadi bila tengok jurnal-jurnal yang sudah ada discontinue ataupun nak check betul ke jurnalnya dah discontinue, kita boleh check dekat website ni. So selain tu perkara nombor 4, blog biasalah kalau you dapatkan additional information you can refer blog. So you boleh buat auto search, kalau you nak search Swiser sendiri pun boleh buat. Okay, kita ada source dan kita boleh kena create account juga. Okay. Alright, sekarang ni kita nak buat search. Kita nak buat source. Okay, you ada ni pergi kat nombor 1. Nombor 1 yang kita nak buat sekarang, kita nak klik bahagian source. Ada apa dekat bahagian source ni? Source ni kita nak cari, you nak buat search untuk tujuan apa? Untuk subject area, title dan sebagainya. Okay, ini yang perkara yang sangat-sangat penting. Yang paling penting adalah subject area. So, subject area ni ada banyak subject area. You all kena pilih subject area. Contoh, macam semalam saya baru buat. Saya bidang sains sosial. Jadi dalam enter subject ni ada sains sosial. Dekat sains sosial pula ada banyak jurnal, bukan 1000, bukan 2000, banyak jurnal. Jadi kalau orang kata tak banyak jurnal dalam bidang social science, tak banyak jurnal dalam bidang art and humanities citation index ni ataupun bidang art lah, tak boleh nak kata sebab sebenarnya untuk bidang social science dan juga bidang art humanities, kalau you all familiar dengan term orang panggil Q1, semalam saya ada sikit cari, ada semalam saya share dekat Facebook saya pun. Okey, kalau nak tahu untuk jurnal Q1 saja untuk bidang social science and art humanities kita ada 3264. Kalau kata saya nak hantar jurnal, saya bidang social science, saya nak hantar jurnal Q1, so kita ada 3264 jurnal yang berindeks Q1 untuk bidang sains sosial. Jadi ada banyak lah kan. So bukan pilihan tu ada tinggal 10 ke 20, tetapi kita ada 3264. So make sure you all pilih subject area, nanti dekat situ you tahulah. Untuk you punya general knowledge, kalau orang kata jurnal mana yang paling otai sekali kat dunia ni, inilah Cancer Journal for Clinician. Itulah ranking nombor 1 lah. Setakat ni jurnal yang paling terror sekali, yang paling berindeks tinggi adalah bidang kanser lah. Okay, memang kalau kita tengok kat sini pun bidang medical memang duduk dekat bahagian atas lah. Cuma ada satu, nombor 3 ni macam surprising sikit lah kan. Chemical punya review. Tengok. Jadi bila you kata, oh orang yang bidang apa, nama jurnal review ni tak bagus. Tengok ni, chemical review ranking nombor 3 kot. Okay, jadi kita sekarang ni jangan tengok bila nama jurnal tu bulletin lah, nama dia clinical, chemical review lah. Oh ini mesti jurnal yang tak bagus. Tak, you tak boleh measure by itu. Nama still nama lah. Okay, so kita dapat tahulah setiap jurnal ni duduk ranking yang mana lah. Okay. Okay, dekat sini kalau kita tengok kat sini kita nampak. Okay, saya cuba nak buat filter dekat situ lah kan. Kalau you nampak kat situ kan. Jadi filter kat situ kita boleh nampak. Kita nak tengok first quarter, second quarter, sorry. Okay, nampak tu ada first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ini saya kata, Scopus boleh tahu jurnal tu Q berapa. Database Scopus boleh detect, oh jurnal ni Q1, Q2. Itu bezanya antara database daripada Web of Science dengan database Scopus. Okay, kita boleh tahulah. So you all kalau tanya saya, apa yang kita nak buat? Ini nak beritahu ni, apa yang you all nak kena buat? Pergi dekat website ni, okay, depan tadi front page, klik dekat source. Okay, pergi dekat subject area. Okay, you boleh search by title pun boleh. Nak search by publisher pun boleh. Nak search by subject area je. Saya rasa mulakan dengan subject area. You pilih subject area nanti. Okay, tu nak beritahu yang tu lah. Okay, kita nak buat journal search. Okay, ni nak buat journal search. Sekarang nak tunjuk. Sekarang ni kita nak buat journal search gunakan title dulu. So, kalau kat sini saya type International Journal of Lean Six Sigma. Check. Adalah. Okay, masa bila kita nak gunakan search by title ni untuk student postgrad, kalau kawan kata, ni betul lah jurnal ni index Scopus, jangan percaya. Jangan percaya dengan maklumat-maklumat di luar sana mengatakan jurnal ni berindeks Scopus atau tidak. Kenapa? Kita boleh semak sendiri. You type je International Journal of Lean Six Sigma, kalau keluar tu, ada possible lah dia ada Scopus. Cuba kita check dia aktif atau tidak. Okay? So kalau lepas ni, kalau orang tanya jurnal ni Scopus ke, jurnal ni Scopus, sangat-sangat mudah. Pergi dekat main website. Okay, klik dekat source. Dekat source, pilihlah kita punya title. Kemudian you type je lah nama jurnal. Dan you dapat tahu jurnal ni berindeks Scopus ataupun tidak. Ini penting untuk student postgrad, untuk knowledge untuk kita lah.
supaya kita tahu macam mana nak tahu jurnal tu berindeks Scopus ataupun tidak. Tadi dah boleh check juga betul tak jurnal ni berindeks Web of Science atau tidak. So kita boleh buat search untuk double check yang jurnal ni betul-betul berindeks ataupun tidak. Okey, kalau kat sini kalau macam saya nak dapat detail, saya klik je lah dekat bawah tu International Journal of Lean Six Sigma. Okey, so kita boleh pergi homepage. Nampak ni? Scopus coverage year from 2010 to present. Maksudnya jurnal masih aktif. Kalau tidak ada tulis tu discontinue ataupun dah close dah. Tu maksudnya jurnal tu tak diiktiraf dah. Setakat ni jurnal ni masih selamat. So kalau dapat detail jurnal ni, pergilah kita kliklah jurnal homepage. Dia berada. International Journal of Lean Six Sigma ni berada dekat Emerald. Okay. So macam biasalah boleh explore lah. Dah tahu jurnal dia, kita dah tahu dah nak hantar jurnal kat sini dan sebagainya. Okay. Yang ni yang saya nak beritahu. Yang ni yang you all kena take note. Mungkin dalam slide saya tak ada beritahu. So, bila you dah tahu, katalah bidang saya lean. Katalah bidang saya lean. Dan saya dapat tahu bahawa salah satu jurnal dalam bidang saya adalah International Journal of Lean Six Sigma. So, saya kena pergi dekat website jurnal ini. Iaitu website jurnal International Journal of Lean Six Sigma. So, dia ada area search kat sini. So, saya sekarang ni, saya nak download beberapa artikel yang mana yang berkaitan dengan topik saya. Jadi, kat sini saya nak conclude. Saya mohon semua, sekarang ni kita nak cari artikel jurnal, kita kena pergi publisher demi publisher. Kita pergi Emerald. Dekat Emerald ada banyak bidang. Bidang healthcare ada, bidang education ada, bidang management ada, bidang IT ada, bidang teknologi ada. Macam-macam bidang ada. Jadi kita pergilah bidang kita. Okey, kalau bidang saya, katalah saya bidang industrial management. So dalam bidang industrial management terdapat beberapa jurnal lagi. Jadi disebabkan saya rasa semua jurnal tu ada saling keterkaitan. Jadi saya pergilah setiap satu. Katalah ada 10 jurnal. 10 jurnal dalam Emerald yang sesuai dalam bidang saya. Saya pergi jurnal nombor 1 dulu. Okey, buat search. Dah habis jurnal nombor 1, pergi jurnal nombor 2. Jadi nak buat macam mana? Okey, contoh. Jurnal nombor 1 dia International Journal of Lean Six Sigma. So kita nak gunakan advanced search kat sini. So saya pun gunalah advanced search ni. Saya nak tengok sekarang ni jurnal yang saya nak explore sekarang ni Lean Six Sigma, tapi saya nak fokus pada Malaysia Automotive. Jadi saya nak tengok ada tak perbincangan tentang Malaysia punya otomotif dalam jurnal International Journal of Lean Six Sigma ni. Okey, dan bila saya dapat rupanya ada 99 artikel. Maksudnya untuk International Journal of Lean Six Sigma ni ada 99 artikel sebelum ni yang dah terbit dekat sini membincangkan tentang otomotif. Jadi saya pun fikir, saya pun berkenan dengan artikel yang pertama ni artikel saya sendiri sebenarnya. Lean Six Sigma, Strategic Control System and Condition Performance for Automotive Supplier. So saya nak klik PDF. Yang ni yang kadang-kadang kita frustrated, yang mana bila kita klik PDF tak dapat full text. Nampak tak kat sini? Gambar halangan tu. Jadi kita dah tengok kat sini dah tahu dah. Jurnal ni tak boleh access. Tetapi ada setengah universiti yang melanggan Emerald, boleh dah dapat full text. Kalau tanya saya melanggan, UPSI melanggan. Tapi jurnal yang saya nak masuk ni dia tak langgan. So dia bukan langgan for all, dia cuma selected jurnal saja yang dia langgan. So jurnal saya ni dia tak langgan, sebab tu saya tak boleh dapat full PDF. Okey, kita boleh buat search yang kedua pula, by subject area. Tadi kita search by title. Okey, kemudian kita boleh buat subject area. Bila pekat subject area ni, akan keluarlah macam-macam kasus. Saya tak tunjuk pelayan tu, tapi kalau you pergi subject area ni, nampak tak yang ada scroll down kat bawah ni. So ada macam-macam subjek. So saya nak tengok bidang strategi and management. Untuk bidang strategi and management, kita ada 379. Ada 379 berindeks Scopus untuk bidang strategi and management. Okay, itu yang kelebihan dia. So kita pergilah satu-satu. Contohlah kita dah jumpa 379 kan. Okey, pergi jurnal nombor 1 ni, Journal of Management. Okey, dalam tu ada search dia. Okey, type you punya keyword search. So dapatkan beberapa artikel jurnal dekat Journal of Management. Okey, pergi nombor 2 pula. Dapatkan beberapa artikel jurnal dekat Academy of Management Journal. Okey, hari ketiga pula. Okey, kita dapatkan beberapa artikel jurnal dalam Journal of Operation Management. Itu cara dia. Sekarang ni kita mendapatkan artikel jurnal daripada publisher yang tersohor. Okey, namun begitu cara yang terbaik adalah kita go through satu jurnal ke satu jurnal. Kalau you plan untuk download dan juga hantar submit artikel dekat Journal of Management, kita pergi Journal Managementnya website dan kita buat search dalam jurnal itu sahaja. Itu lebih baik dan praktikal lah.
Okey, kalau kat sini lah saya berkenan dekat strategi and management tu yang kategori nombor 3 ada general operation management. Saya klik, saya pergi kat homepage dia. So ni homepage dia. So saya boleh tengok lah dia punya latest issue, all issue semua. Okey, kalau saya berkenan mana-mana artikel tu saya boleh klik lah. Kalau boleh access, boleh dapat full text, kita boleh dapat full text lah. Okey, boleh setakat ni. Ada apa-apa soalan? Dapat semua Saya tengok kat bahagian chat. Okey, ada soalan saya terlepas pandang. Ada soalan tanya sekejap, berapa lama tempoh artikel kita boleh diterbitkan dalam jurnal Scopus and Web of Science? Okey, saya bagi tempoh 3 bulan hingga 36 bulan. Maksudnya yang paling cepat 3 bulan, paling lama adalah 3 tahun. Satu artikel boleh terbit selama 3 tahun. Jadi you kena tahu setiap jurnal tempoh masa penerbitan dia berbeza-beza. Kalau untuk syarat bergraduat, okey, basically saya boleh ambil setahun. Macam saya lah, saya sebut 3 bulan tu sebenarnya jurnal yang saya hantar tu akan terbit selama setahun. Tapi rezeki saya 3 bulan dapat terbit. Biasa top publisher macam tu lah. Dia kata, okey, jurnal ni akan terbit setahun. Dia akan cakap 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Okey. Cuma kadang-kadang dia cakap setahun, kadang-kadang terbit 3 bulan, 4 bulan dah terbit. Okey, itu di top publisher lah. Tapi jurnal-jurnal yang lain-lain kat luar tu, yang bahaya-bahaya semua tu, yang bakal-bakal discontinue, silap-silap hantar hari ni seminggu dah terbit. Jurnal-jurnal yang terbit seminggu, 2 minggu ni hati-hatilah. Banyak jurnal-jurnal yang kadang-kadang dia nak duit saja. Besok-besok dia dapat duit kita, website kita pun tak ke mana. Okey, dah tak ada indeks, tak ada apa. Make sure kena berhati-hatilah. So Nur Syazana, saya boleh beritahu bahawa setiap jurnal tempoh masa terbitan adalah berbeza-beza. Okey, kebiasaannya kebanyakan jurnal adalah setahun. Namun begitu, walaupun setahun, kadang-kadang artikel kita boleh terbit kurang daripada setahun, contohnya 3 bulan. Okey, bukan hanya setahun, tetapi kalau jurnal tu dah queue dia panjang, jurnal tu juga akan possibility akan terbit dalam tempoh 24 bulan hingga 36 bulan juga. Okey, sekarang ni kita nak explore. Kita dah try search by title, search by subject area, kemudian kita boleh buat search by publisher juga. Okey lah, dalam kes ni kan saya cuba nak explore. Salah satu publisher je adalah universiti. Bukanlah UPSI saja, UKM pun ada, UTM ada kan. Selain daripada Science Direct, Taylor and Francis, Springer, Wiley, Sage, InterScience, Emerald dan lain-lain tu. So publisher yang seterusnya adalah UPSI. Sebab UPSI ni ada 20 jurnal. Jadi sebenarnya UPSI juga adalah publisher. Jadi namun begitu di UPSI daripada 20 jurnal yang kami ada sekarang, cuma ada satu jurnal saja yang berindeks Web of Science iaitu Malaysia Music Journal. Itu cerita dekat UPSI lah. Mungkin dekat universiti lain ada banyak jurnal yang berindeks Scopus. Okey, kita pergilah Malaysia Music Journal, pergi dekat homepage dia. Okey, dah datang kat sini kita boleh buat search. Nampak ni? Bila you pergi dekat jurnal, yang you dah dapat dah ni jurnal yang sesuai untuk bidang kita, pergilah dekat search kat sini. Okey, saya search kat sini adalah saya type satu perkataan untuk buat search lah kan. Okey, saya buat search, saya type music playlist. Okay. Rupanya ada artikel yang cerita tentang music playlist. Ni Clock Yao the Performance Minority Identity the Siam Miss Community of Playlist Malaysia. Jadi dia menemukan artikel yang ada kaitan dengan perkataan playlist. Okey. Jadi dekat sini make sure kalau you dah jumpa jurnal mana yang sesuai dalam bidang, jangan lupa buat search dalam tu, dapatkan artikel yang berkaitan sebanyak mungkin. Okey, yang ni kalau jurnal-jurnal dekat UPSI ni, all the artikel jurnal you akan dapat full PDF. Klik je mana-mana mesti dapat full text lah. Ini contohlah dapat full text. Okey, author search. Okey, seterusnya kita dah try dah source tadi. Kita pergi kat author search juga. Jadi kalau you familiar dalam bidang you sendiri, you kenal siapa expert dalam bidang masing-masing kan, buatlah author search. Macam contoh ni kan, kalau you tak nak pakai first name pun tak apa, type untuk last name je. Macam saya Habidin kan, type Habidin je. Okey, bila type Habidin ni, okey, kita akan suggest lah researcher ataupun authors yang berkaitan dengan ni lah. Alright, kalau macam ni, inilah akaun lama saya lah. Ni kalau orang klik, ada wujud Habidin. So kalau orang klik Habidin ni, so keluarlah semua artikel-artikel jurnal dia. Jadi kalau you kenal, ni contohnya kalau you cari artikel berdasarkan scholar, you perasan bila buat proposal contohnya, orang yang you biasa set orang yang sama je. Cuba tengok, cuba search dia orang buat Scopus
author search, mungkin dia ada artikel-artikel lain yang kita terlepas pandang yang mungkin ada kaitan dengan topik kita. Tu yang sangat penting lah. Okay, create account profile. Ni lupa nak, patutnya slide ni mention awal-awal. Okay, tadi kan kita dah register untuk dapatkan Web of Science. Okay, untuk Scopus pun kena register juga. Okay, kena dapatkan username and password juga. Dia akan beritahu kat email. Okay, dia bagi link tu, kita klik link tu. So, masukkan maklumat lain. Dan kita dah continue Scopus. Maksudnya dah siap register untuk Scopus punya account. Okay, blog ada macam-macam lah. So, blog ni you nak dapat tips how to write artikel jurnal, tip to publish in index journal, you boleh baca blog lah. Cuma agak kecewa sikit lah blog ni, dia kurang update. Okay, Scopus discontinue. Yang ni yang menjadi semua postgrad student kena alert yang ini. Kadang-kadang banyak yang kena, macam maaf saya sebut ada banyak yang kena, orang kata kena tipu tu daripada postgraduate sendiri sebenarnya. Okay. So kat bawah tu ada Scopus discontinue source. Okay, yang bawah tu yang line, red line tu. So dia ada nyata kat sini lah. Dia ada beritahu lah jurnal-jurnal mana yang discontinue. Contohlah kan. So ni advanced translator. Ni dah ada discontinue dah. Jadi kita akan dapat senarai Excel dan kita boleh tahulah untuk bidang kita apa jurnal-jurnal yang sesuai. Okay, macam saya type advanced translator kan. So advanced translator kalau kita klik, so nampak kat sini. Dia sampai 2017 je. Coverage discontinue in Scopus. Jangan ada perkataan coverage discontinue. So bermaksud jurnal ini bukan berindeks Scopus lagi. Kalau tulis coverage discontinue tu maksudnya jurnal ini tidak berindeks Scopus lagi. Okay, kita try Simago. Simago adalah adik-beradik pada Scopus. So kalau you dah faham gunakan Scopus punya website, tak payah pakai Simago pun tak apa. Tapi kalau nak pakai Simago pun boleh juga. Simago adalah platform dan pemilik Simago pun Elsevier. So Elsevier saya sebutkan tadi, Scopus Elsevier punya, Simago Scopus punya. Apa lagi? Scopus punya pula, Elsevier punya. Scopus Elsevier, Simago Elsevier, Sandarat Elsevier, Mendeley Elsevier. So banyak kan dia punya sub-unit produk daripada Elsevier tu banyak. Sebab tu dia besar. Okay, simago.com, dia punya corporate color warna orange. Okay, kita boleh tengok journal ranking, kita tengok country ranking, kita boleh buat search bila gunakan Simago ni. Okay, kita nak buat journal search. Okay, journal search ni kita boleh tengok, kita boleh buat search kat gambar kanta kat tengah-tengah tu. Okay, katalah saya search. Okay, kalau you nak check pun boleh. Okay, kalau tanya saya nak check International Journal of Lindsay Simak, orang kata dia bukan index Scopus. Saya nak search, saya nak buktikan. So, saya klik enter. So, saya tengok, okay, confirm keluar. Kalau confirm keluar tu, confirm lah dia adalah berindeks Scopus. So, saya klik that the journal. So, kita tahulah dia action date 24, dia ongoing. Maksudnya journal ni masih lagi selamat. Tak ada isu pun, action date pun dah naik 24. Okey, kita tengok graf. Ni bila buat Simago, kelebihan dia graf ni. Jadi kalau tanya saya lah kan, kalau you nak hantar jurnal, take note yang ni take note. Kalau you nak hantar jurnal, kawan kata, jom hantar jurnal kat sini. Kalau graf yang di hujung ni dah decline, jangan hantar jurnal tu Kalau tengok jurnal ni semua cantik ni. Dia progress, dia naik. Total citation cantik, external site pun okey, citation per document pun okey, international collaboration pun okey, citable document pun okey, nampak grow lah. Tapi kalau garisan lain yang belakang tu dah menjunam ke bawah, jadi kat sini saya rasa kalau you berhajat untuk submit artikel jurnal di situ, lupakanlah. Sebab dia akan memberi efek, saya silap jurnal you nanti akan berindeks, dia akan berindeks, lepas tu dia akan discontinue. Okey, boleh pergilah tengok TOC dia, boleh buat search dalam tu, kan? Nanti you boleh dapatlah full tag dia. Okey, journal ranking. Boleh klik dekat journal ranking. Okay, you boleh tahu berapa banyak jurnal Scopus yang daripada Malaysia. Saya ingat saya, ini mungkin figure dah tambah sikit lah. Kalau last time saya check 95. Okay, kita kat Malaysia ada 90 jurnal yang berindeks Scopus. Banyak sebenarnya. Jadi mungkin boleh hantar juga artikel jurnal kita dekat dalam dalam jurnal dekat hantar jurnal yang base dalam Malaysia lah. Tak kisahlah universiti dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok kat sini jurnal Malaysia memang kita memang tak adalah ligan sangat Q1. Kebanyakan jurnal kita adalah Q2. Tetapi ada juga dalam bidang, contohlah bidang language. Dekat jurnal dekat UKM. I think kat jurnal dekat UKM tu dia boleh dapat dah Q1. Okay. Alright, jadi kita dapat tahu. Okay, sebelah country ranking tu kita boleh tengok all subject category. Tapi sebelum tu kita tengok ranking lah. So, kita tengok kat sini ranking kita tak nampak bidang-bidang yang lain lah. Cuma kita nampak kat sini mechanical, geological, library. Sebab
dia ada lagi kat bawah. Kalau you explore, so ada lagi jurnal-jurnal. Kan ada 95 kan? Ada 95 jurnal yang berindeks Scopus. Okey, saya try pilih, sorry. All subject category dengan all subject area. All subject category dengan subject area saya pilih strategy and management and business management and accounting. So sebenarnya kat situ tak jadi banyak dah. Ada jurnal-jurnal kat Malaysia yang bidang strategy and management untuk business management and accounting adalah Q4. Q4 ni kalau silap gaya kalau orang tak well maintain, tak jaga, seolah-olah dia akan discontinue lah. Okay. Jadi kalau bidang saya dekat Malaysia, kalau katalah saya bidang ekonomi, kalau nak hantar jurnal dekat Malaysia, saya sedar iaitu adalah Q4 lah. Jadi maksudnya dalam aras yang rendah. Okay, ni contoh saya tengok linguistic language. Ni antara yang top-top lah. Dua jurnal ni. 3L language linguistic literature ni dengan Gemar online. Okay, dia orang Q1 sebenarnya. Bukan Q2. Dia orang dah Q1 dan sebagainya. Okay, macam Gemar online. Kita punya nombor satu lah. Gemar online jurnal language tadi. Okay, tengok ongoing. Pergi kat homepage dia. Pergi kat homepage dia akan keluar nampak tu Q1. Kalau pergi homepage nampak dia dah Q1. Okay. So jurnal-jurnal ni kalau you kata you nak download beberapa artikel jurnal dalam Gemar online ni, pergi je dekat search. Kenapa tu? Journal content. Search. Okay, search lah. You boleh dapat beberapa artikel daripada platform Gemar online ni. Jadi ramai orang tak gunakan platform. Dah tahu, dah jumpa dah jurnal. Tapi tak buat search dalam jurnal tu. Kita kan ada spesifik bidang apa yang kita kaji. Okay, kita dah tahu kita ada jurnal Gemar online dekat UKM. Tapi kita nak tahu, kita nak download beberapa artikel dalam yang pernah terbit dekat Gemar online tu yang match dengan bidang kita. Tu tujuan dia dekat sini lah. At least you kena tahulah jurnal-jurnal mana yang baik dekat Malaysia. So once kalau kita ambil daripada idea pun, nanti result dia pun yang akan keluar pun dapat yang baik lah. Kita tengoklah kalau contohlah ambil isu yang terbaru. Okay, biasanya jurnal kat UKM ni pun sama. Semua boleh free download. Okay, you pilih je jurnal mana, semua dapat full PDF. Okay, macam ni lah dapat full PDF. Okay. Alright, country ranking saja nak tunjuklah Malaysia berada dalam kedudukan mana. Malaysia berada dalam kedudukan 34. Okay, yang ni saya nak beritahu. Tips. Salah satu kriteria untuk artikel jurnal kita mudah untuk terbit dekat top publisher atau jurnal berindeks ni adalah kita ada membuat penulisan bersama dengan industrial ataupun dengan international academia. Jadi kat sini kalau kita tengok kita tengok ranking lah ni jam lah. United States, China, UK, Jerman, Jepun, France. Okay, mungkin 6 negara ni kalau nak collab dengan kita sombong sikit lah. Okay. So Malaysia berada dalam ranking 34. Okay, you boleh buat collab dengan mana negara mana yang berada bawah Malaysia. South Africa, New Zealand, Argentina, Ireland. Saya rasa kalau you collab dengan dia orang suka sebab dia orang tahu kedudukan Malaysia lagi atas daripada mereka. Jadi kat sini kalau kita nak buat international collaboration, nak pelawa orang kan, carilah orang yang berada bawah daripada Malaysia. Biasanya dia orang happy lah sebab dia bangga sebab Malaysia ranking nombor 34 pun invite atau ajak dia bersama-sama dalam penerbitan artikel contohnya. Okey, yang ni juga performance kita boleh tengok lah. Okey, ni tak ada apa. Okey, Scopus discontinue saya cakap tadi. ASEAN Social Science dah discontinue dah. Okey, Advanced Science Letter pun dah discontinue. Ni jenis-jenis nakal-nakal ni. Jenis ni otak-otak. Saya silap kalau you check supervisor kita pun hantar kat sini. Okey. Journal of Rubber Research. Sayang ni, jurnal orang Malaysia. Tak well maintained, akhirnya discontinue. Sayanglah Rubber Research ni. Okey, alright. So sekarang ni kita dah sampai 2 database, iaitu database Web of Science dan Scopus. Ada soalan nak tanya? Maksud dia sekarang ni kita meneroka satu database. Kita dah masuk database Web of Science. Kita dah masuk database Scopus. Scopus 2 lah, dia ada Scopus dengan Simago. Dua-dua kita dah explore. Okay, tujuan kita kat sini adalah untuk mendapatkan jurnal yang berkaitan dalam bidang kita. Kemudian dah sampai dekat jurnal tu, pergi dekat website jurnal tu, kita buat search dan juga advanced search dalam jurnal tu. So dekat situ you akan temukan lagi lah beberapa artikel-artikel yang relevan dalam bidang yang mungkin kita boleh fokus untuk mendapatkan artikel jurnal yang match kepada bidang kita lah. Sama macam tadi sini, nak cari artikel yang boleh jawab objektif nombor 1 macam tu. Ada apa-apa tips untuk kita elak dari menghantar research paper kita jurnal yang tidak bertahan lama? Okey, yang pertama adalah gunakan Web of Science dan juga Scopus tadi. Nur Hanim, okey, ambil dah tahu jurnal yang kita nak hantar tu. Okey, pergi dekat website Web of Science tadi. Copy, paste. Pergi dekat Scopus, check. Betul tak jurnal ni adalah masih lagi established atau tak established?
Contoh adalah kat sini. Kalau kita pakai Scopus dengan Simago tadi, kalau jurnal tu nampak dah Q4. Q4 tu dah warna merah. Dan tengok graf performa dia dah mula decline. Dah mula decline. Jadi jangan hantar jurnal tu. Nampak performa dia dah makin down, tak perlu hantar jurnal tu. Lagi satu, jurnal yang kita tak tahu background dia. Kalau kita tahu jurnal tu daripada universiti, jurnal tu daripada top publisher, okey, selalu tak ada isu. Tapi kalau jurnal yang bangun ni syarikat mana-mana syarikat ni, tengok performance dia pun berjunam, tengok orang hantar kat situ pun semua dapat terbit, tengok kat situ pun ada typo ejaan salah pun boleh terbit. Berhati-hatilah dengan jurnal tu. Kan? Jadi basically biasa student akan cari nak cari jurnal yang boleh terbit 3-4 bulan. Kalau tanya saya lah, hampir setiap minggu orang tanya dengan saya, minta tolong, saya dah semester akhir, tak ada siapa yang boleh tolong saya, boleh tak cadangkan kat mana jurnal yang saya boleh hantar yang index Scopus yang boleh terbit 3 bulan. Kan? Jadi sebab apa? Sebab dia orang mungkin set awal-awal, alah jurnal ni lalas boleh hantar 3 bulan boleh hantar. Jadi sebenarnya lalas sekali register 2 kali register semester, maksudnya setahun baru nak bagi tunggu artikel dia dapat terbit. Jadi sebab tu penulisan artikel jurnal ni kena buat awal-awal. Jangan buat last minute, nanti you dah boleh submit, lalas tak boleh nak submit. Tapi yuran kena bayar. You selagi you tak submit artikel jurnal, yuran tetap kena bayar. Okay. Dan satu lagi, bolehlah kalau nak tanya saya ke dan dapat advice pada siapa-siapa ke once ada jurnal, macam sekarang ni you dah terror dah, saya dah tunjuk dah macam mana nak tentukan jurnal tu berindeks Web of Science dan Scopus. Cuma you kena explore lah. Once you explore you tahu. Kan? Macam saya dah tunjuk tadi, saya patah balik kan. Kalau kata you pergi jurnal tadi, nampak performance ni. Nampak performance ni tadi saya tunjuk dengan mana ni. Okay, ni satu lagi sekejap kan. Okay, bila you search kat Simago kan dapat ni graf ni. So kalau warna, tak silap saya, warna hijau Q1, warna kuning Q2, orange Q3, kan, merah Q4. So jurnal ni okey lah, berada dalam Q1 dan Q2. Kalau nampak graf ni menaik. Kebanyakan graf dia menaik. Ada satu je lah kat bawah, international collaboration. Jadi jurnal ni memang sangat-sangat perlukan. Kalau you nak hantar kat jurnal ni, kena buat international collaboration. Sebab dia reject kita. Sebab dia ada isu dekat international collaboration dah mula turun. Jadi dia sedar siapa-siapa nak hantar jurnal dekat Industrial and Management Engineering ni, International Journal of Lean Six Sigma ni kena buat collaborative. Sebab tu ada masalah dia orang sekarang. Dia orang ada masalah international collaboration. Okay, ada soalan lain? Okay, tak ada right. Okay, next kita pergi yang indeks yang ketiga lah. Indeks yang ketiga kita panggil selepas Web of Science dan Scopus, kita ada MySite. Bukan MySite, Era Index. Okay, Era Index. Era Index ni, kalau tanya saya personally, kenapa wujud Era Index ni sebenarnya nak protect untuk social science researcher. Dulu syarat berindeks cuma Scopus dengan Web of Science. Jadi banyak halangan orang-orang dalam bidang social science ni nak terbit Scopus Index. Jadi ketika tu kita buat keputusan bahawa, bukan saya lah kan, kementerian buat keputusan, orang yang terlibat dalam bahagian ni, mengiktiraf satu lagi selain daripada Scopus dengan Web of Science adalah Era Index. Dan Era Index ni dia bertapak di Australia. Okey, inilah Excellent in Research for Australia. Era tu. So Era ni adalah base pada Australia. Kalau Malaysia apa? Malaysia MySite. Jadi kat Malaysia ni kita boleh pakai Era pun valid, pakai Malaysia yang MySite pun valid. Pakai Scopus dengan Web of Science lagilah valid kan. Okey, ni ada sikit lah maklumat tentang Era. Mungkin ada yang first time dengar apa tu Era Index. Saya dah sediakan slide, nanti boleh tengok. Okey, beza dia, Era Index ni, dia tidak ada spesifik website. Dia tidak ada spesifik website. Jadi Deakin University dekat Australia ni ambil effort, dia buatlah satu website untuk Era Index ni supaya mudah untuk dapat sedikit maklumat daripada Era Journal ni, Era Index ni, kan? So dekat ni dia boleh search lah. Kalau you pergi dekat Deakin University ni, you boleh search by field dan juga you search by journal name. So dekat sini saya explore, okay, saya nak tengok ANZ Field of Research. So ada banyak kat sini. Okay, saya berkenan dekat 15, kategori 15, 1501 untuk Accounting, Auditing and Accountability. Saya klik yang tu. So dekat situ ada beberapa jurnal lagi. Saya pilih Accounting, Auditing and Accountability Journal. So kat sini tak boleh hyperlink dah. Dia sampai situ je. Dia boleh beritahu jurnal ni indeks Era je. Dia tak ada hyperlink. Nak pergi dekat homepage je tak boleh. So kalau nak pergi website Accounting, Auditing and Accountability Journal ni, kena copy, kena pergi kat Microsoft pula. Kena pergi kat Google search, paste. Baru you tahu untuk jurnal ni ada website dia atau sebagainya. Dia tak ada buat hyperlink. Tu kelemahan Era. Era cuma bantu kita, you boleh check betul tak jurnal ni berindeks Era. Itu je dia boleh check.
Tapi kalau nak tahu tentang nak tengok performance dan sebagainya, dia tak ada. So dia memang tak ada hyperlink. So kalau you nak copy nama jurnal ni, kena search kat Google lah. Okay. So saya search lah kat Google. Okay, ke Google. Lepas tu dapat tahu lah, oh jurnal ni berada dekat Emerald. Okay lah, kalau jurnal kat Emerald tu confident lah kan. So kita pun tengok TOC dan kemudian nak submit lah. Okay, nampak ni. So jurnal yang tadi tu, Accountability, Auditing and Accountability Journal. So dia kat sini juga berindeks ERA list. Nampak? Dia juga Scopus, dia juga Web of Science dan dia juga ERA Index. Okey, ini dia punya website lah kan. Okey, kalau nak download serta-serta nampak jadi kan, bila you dah pergi kat jurnal ni, pergi isu nombor 2, pergi kat isu nombor 2 tu ada beberapa topik yang related dengan your research, boleh download. Ataupun pergi je dekat advanced search ni, you type lah bidang you. Mana tahu dalam jurnal ni ada juga bidang-bidang kita yang kita boleh download. Yang most important thing, artikel jurnal tu datang daripada Emerald, which is daripada platform yang baik lah. Kan? Okey, ni kita boleh juga buat saja je kan dekat Emerald tu. Saya nak tengok banyak tak Malaysia kat sini. Ternyata banyak sekali kan tajuk-tajuk Malaysia yang maksudnya dekat jurnal ni, accountability tadi, accountability auditing ni, saya saja pergi dekat jurnal dia, saya buat search. Bila saya buat search, saya dapat identify lah banyak sebenarnya jurnal auditing, accountability jurnal ni banyak orang Malaysia hantar kat sini. Okey, dia ada 249. Maksudnya ada 249 authors daripada Malaysia yang hantar dekat Emerald. So kalau kata saya berkenan dengan atas ni, propose model, unit trust, wakaf and parameter tu, saya klik PDF lah. Okey, dapatlah full text je. Okey. Alright, kita boleh buat journal search name. Jadi kalau kata dekat ERA nak buat search journal name pun boleh. Klik yang tu, nombor 2 by journal name, IS and ERA ID tu. So kita boleh type lah. Contoh kat sini saya type Accounting, Auditing and Accountability Journal. Okay, klik search. So dia akan suggest lah. Okay, dia akan beritahu lah yang journal ni betul-betul memang berindeks ERA. Okey, ni so website yang sebenarnya untuk ERA selain daripada Deakin University tu, yang ni website dia www.arc.government.au. So kat sini, kalau you nak download senarai-senarai jurnal yang berindeks ERA, tu pergi kat atas tu. ERA 2008 journalist. Saya tak tahu, mungkin saya terlepas pandang, tapi untuk pengetahuan semua orang, ERA list tak keluar lagi yang terbaru. Yang terbaru 2018. Dia mungkin akan keluar 2023 ni lah. So sekarang ni kita pakai ERA list yang masih lagi 2018. Bukan apalah kalau kata jurnal ni berindeks ERA, jadi wakil IPS akan semak betul tak jurnal ni berindeks ERA. So dia base pada list ni lah, Journal of 2019, ERA 2018 journal list. Senang je sebab dia akan keluar dalam bentuk Excel. Biasanya kita nak check, kita akan search dalam Excel tu, check sama ada betul tak jurnal ni ada indeks ERA ataupun belum. Okey, ni adalah rupa Excel dia. ERA 2018 journalist, dia akan senarai dekat bawah tu. Okey, kita dah masuk database yang keempat. Okey, Web of Science dah, Scopus dengan Simago dah, ERA pun dah. Kita pergi yang keempat, MySite. MySite ni Malaysia. Maksudnya kalau you nak cari artikel-artikel dalam bahasa Melayu, MySite lah. Dalam ERA ya, basically kalau jurnal tu luar negara, English lah. Sama juga dengan Scopus dengan Web of Science. Kalau you nak cari bahan-bahan penulisan dalam bahasa Melayu, penulisan kebanyakan 90% and more daripada Malaysia, so kita boleh gunakan database daripada MySite. Okey. Rohaya tanya soalan. Boleh tak saya buat carian gunakan Mendeley? Boleh. Sebenarnya carian Mendeley. You kena tahu Mendeley adalah satu platform yang mana untuk pengurusan rujukan. Tetapi dia tidak cekap. Tak terlalu cekap kat sini sebab dia go through secara overall. So kita ni betul-betul kalau cari barang, kita cari barang di butik. Contoh lebih macam tu lah kan. So kalau you nak tengok topik you ni, kita pergi satu-satu. Kita pergi dekat Elsevier, buat search dalam Elsevier, dalam Science Direct. Dia lebih tepat. Okay. Cuma Mendeley kita tahu lah, Mendeley siapa punya, Elsevier punya. Kalau mana-mana jurnal yang berindeks Scopus, yang daripada Science Direct, mungkinlah dia ada sikit kelebihan kat situ. Tetapi untuk tackle semua publisher, untuk check, sebab saya dah try buat dah. So bila saya guna Mendeley, bila saya guna True Publisher, banyak saya missing. Dalam saya stop, saya kena dapatkan dulu semua artikel-artikel tu. Okay, kemudian artikel tu saya dah download, baru masukkan dalam semua Mendeley. Saya gunakan itulah. Kalau pengalaman saya, kalau student saya, kalau digunakan secara
secara kaedah Mendeley dia tidak dapat menemukan orang kata secara habis-habisan tu. Jadi Rohaya simple je Rohaya. Rohaya akan pergi dekat semua publisher. Okey, hari ni pergi dekat Elsevier iaitu Science Direct. Pergi dekat Science Direct, okey kita identify kita ada dalam bidang kita ada berapa jurnal dalam Science Direct. Okey kata ada 10. Okey pergi buka jurnal 1 dulu. Dekat jurnal 1 tu buka, buat search kat situ. Okey jumpa 10 artikel. Okey buka artikel yang kedua pula. Jadi macam tu lebih santai lah. Sebab kita bukan agent matters. Kita memang nak tengok satu persatu. Kalau tanya saya, kaedah manual tu macam tu. Walaupun ada kaedah lain, nama dia gunakan kaedah, siapa yang buat SLR tahulah. Kita boleh gunakan dengan menggunakan keywords atau kata kunci dekat Web of Science dengan Scopus. Pergi dekat Web of Science, okay, kita gunakan kaedah Boolean teknik. So dia akan dapat detect semua artikel jurnal yang berindeks Scopus yang bersesuaian dengan keyword search kita. Tapi kalau kepuasan saya memang go through satu publisher ke satu publisher. Sebab kita cari artikel jurnal bukan nak cari jalan mudah tak, tapi kita sekarang nak cari sebanyak mungkin artikel-artikel jurnal yang relevan dengan konteks kita supaya kita tahu untuk tesis kita bagaimana nak tulis problem statement, macam mana nak cari teori yang bersesuaian, macam mana nak cari fakta-fakta untuk support saya punya literature review. Jadi kita kena tahu bahawa usaha kita untuk mendapatkan artikel jurnal secara habis-habisan tu biar kena buat cara yang betul lah. Boleh dapat Rohaya, maksud saya tu. You kena ada good plan lah. Kalau kata nak relax, santai je. Okay, hari ni satu publisher, besok satu publisher. Okay, cuma ada masalah lain yang akan muncul adalah untuk mendapatkan full text. Kan, nak dapatkan full text. Dah dapat dah artikel tu, dapat tengok abstract je. Cabaran lain kan. Cabaran itu pun besar juga cabaran dia lah. Kalau tanya saya solution, yang pertama kita kena guna access library kita. Tak dapat. Tanya pula kawan-kawan kita universiti lain pun tak dapat. Okay, last option tu lah kadang-kadang kita terpaksa gunalah dan maka gunakanlah yang gunakan Skyhub tu lah. Kadang-kadang bagi saya sendiri pun kadang-kadang Skyhub ni banyak membantu saya. Kadang pening tak dapat full text, pergi dekat Skyhub tu dapat full text artikel jurnal walaupun artikel jurnal tu yang 2023. Jadi kalau tanya saya gunakanlah sebab kita tak boleh bergantung pada abstract. Untuk kita buat citation kita kena baca artikel penuh kan. Artikel penuh agak santai lah kan, tak adalah sampai 40 muka surat. Kalau tesis kan 300-400 muka surat. Kalau artikel jurnal ni kalau full text dia kadang-kadang daripada 5 muka surat ke belas-belasan muka surat saja. Kan? Tapi kalau tanya saya, kalau Rohaya guna Mendeley, bagus. Dia bagus, dia boleh mengurus rujukan supaya citation kita, supaya rujukan kita tak ada masalah missing, tak ada masalah typo. So tapi itulah kita ada masa tu Mendeley ni dia upgrade, dia update. Kadang-kadang hopefully masalah tu dah selesai dah. Dia kadang-kadang Mendeley ni bila upgrade dia ada masalah sikit kan. Yang tu you kena make sure lah kan. Tapi kalau tanya saya penggunaan Mendeley atau EndNote memang saya sangat-sangat galakkan lah. Dan malah saya mencadangkan semua pelajar yang sedang buat PhD, master memang perlu menggunakan Mendeley lah untuk mengurus rujukan kita. Okay, terima kasih Doktor. Sama. Okey, kita pergi Malaysia, MySite. Okey, MySite. Jangan abaikanlah. MySite ni ada setengah orang tak tahu pun. Ada setengah student, dia tahu Scopus, dia tahu Web of Science, dia tahu ERA, tapi cerita MySite dia tak tahu. MySite ni Malaysia lah kan. So MySite ni base pada Malaysia, dia punya interface macam ni. Kadang-kadang jurnal Malaysia faham lah, kadang-kadang dia apa tu dia panggil, dia ubah sikit color dan sebagainya. Tu normal lah kan. Okey. Okey, kalau tengok MySite ni dia ada general search, dia ada advanced search, journal citation report dan sebagainya. Okey. Alright. So kita pergi general search. Okey, kita boleh buat general search. You boleh search apa saja, elok bahasa Melayu, elok bahasa Inggeris. Sebab kita berada dekat Malaysia sekarang ni. Ada orang tulis artikel dalam bahasa Melayu, ada orang tulis artikel dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau pagi tadi database thesis tadi tu, semua kena buat dalam English kecuali Maito. Maito kan, My Thesis in Malaysia kan. Itu tak apa, boleh gunakan bahasa Melayu. Tapi dekat journal tadi semua tak boleh guna tu. Dekat MySite dan baru boleh gunakan bahasa Melayu kat sini. Okey. Jadi buatlah search kat situ. Macam sini saya dah try buat satu kan. Saya ikut bagi contoh dekat bawah tu kan. Strategic Balance Scorecard, lepas tu automotive. Sebab dia bagi contoh macam mana nak buat search kat bawah tu kan. Jadi saya klik search. Okey. Jadi menemukan artikel. Okey, saya dah explore dekat sini. You tak payah buat buka kata, tutup kata pun tak ada masalah. Search macam biasa je. Search macam biasa je.
Okay, you type lah bidang masing-masing kat sini. Kadang-kadang kita menemukan artikel juga daripada Malaysia. Boleh tulis dalam bahasa Melayu jugalah kalau ada keyword, sebab ada ramai juga orang tulis artikel dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi kalau macam ni saya try strategic balance scorecard dengan otomotif. So jumpalah artikel kat bawah tu. Saya klik lah download full text. Kebanyakan jurnal kat Malaysia ni semua free access. Semua boleh dapat full text. Okay. Tadi saya search by article. Sekarang ni saya boleh buat search by authors. Kalau you nak tengok kan supervisor you berapa banyak artikel yang dia ada. Kadang-kadang boleh search nama supervisor kat sini lah. Saya rasa semua orang, setiap student kena buat search tau. You kena buat author search. Tadi dekat contohnya dekat Scopus tadi, buat author search tu type nama supervisor. So you kena baca artikel-artikel supervisor. Kadang-kadang bidang supervisor dengan bidang kita ni hampir sama. So sebenarnya banyak-banyak artikel-artikel ni kita kena belajar daripada supervisor juga. Dan you all nak menulis dan dapat kelulusan oleh supervisor, you kena tahu lenggok cara penulisan yang supervisor suka. Jadi kita boleh belajar melalui penulisan daripada supervisor. Kan? So kita boleh check lah macam ni Nurul Fazli ni. So ada publication ada 11. Maksudnya index my site ada 11 lah. Saya memang tak banyak. Saya ingat as the total 15-16 je publication saya yang baru tambah-tambah ni lah, tak banyak. Jadilah 15-16 artikel saya yang berindeks my site saja. Maksudnya jurnal yang kita kena support juga jurnal-jurnal universiti kat Malaysia ni. Kan? Okey, kemudian kita boleh download. Jadi semua dapat, semua boleh download full text. Jadi semua ni yang katakan 11 artikel tadi, semua 11 artikel saya tadi boleh download full text. Okey, contohlah saya berkenan dengan yang atas ni kan, confirmatory factor analysis ni, saya klik download full text, dapatlah full text. Ni jurnal daripada Sains Humanika daripada UTM. UTM. Tengok color pun tahu dah kan, color UTM, color merah merun ni. Okey, kemudian you boleh buat search by lain-lain pula. Ni by affiliation. Artikel dah, author dah, kita boleh try dekat affiliation. Contohlah kan, saya nak tengok dekat UPSI, berapa banyak jurnal yang daripada authors daripada UPSI. So adalah kan ni 2004. Maksudnya penulis-penulis UPSI yang terbit dekat my site ada 2004 artikel. Kalau tanya saya susah sikit lah. Yang terbaik adalah search by title dekat artikel atas tu. Sebab kita nak cari artikel, jadi search by title lah. Itu paling bagus sekali untuk dapatkan artikel. Tapi pada yang sama kita juga boleh buat author search, journal search dan juga affiliation. Okay, kalau hantar ni lah saya klik UPSI 2004 tu, dia keluarlah semua tu. Saya pergi atas sekali ni, download full text, memang dapat full text lah. Okay. So Universiti Pendidikan Isteri ada citation juga. Okay, you klik kat citation pun ada banyak kat sini. Kalau you klik download full text, dapatlah full text. Okay, kemudian kita boleh buat search by journal ni. Kalau you tahu nama journal dekat Malaysia ni, ada jurnal-jurnal dekat Malaysia ni, you search by journal ni. Contoh saya tanya lah, Management Research Journal. Oh betul lah, Management Research Journal memang index my site. Okay, you klik dekat Management Research Journal ni, oh you tahu yang ni daripada UPSI punya journal. So you klik journal ni, link ni, pergilah kat website ni. Jadi kita dah sampai dekat spesifik journal ni, jangan lupa buat search alang-alang dah sampai dekat journal ni, search tengok, bila you search, dan you tahulah apa lagi yang match dengan you punya bidang yang ada dalam jurnal ni. Okay. Alright, ini jurnal yang terbaru dia lah. Contoh saya buat tu 2020 kan. Kalau klik tu, tersenarai lah semua senarai-senarai artikel-artikel yang terbaru. So kalau you klik PDF, dapatlah full PDF dia. Okay. Seterusnya, you boleh buat search dalam jurnal ni. Katalah dalam jurnal saya nak tengok otomotif. Ada tak orang hantar topik dia otomotif dekat Management Research Journal? Saya check ada. Itu saya sendirilah kan. Maksudnya, oh ternyata Management Research Journal ni pun boleh hantar artikel jurnal kalau bidang otomotif, sebab ada yang proven sebelum ni hantar kat sini. Tapi kita motif hari ni bukanlah kita nak hantar artikel jurnal kita lebih pada nak dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Bila dah sampai dekat spesifik website jurnal tu, kita buatlah search kan, buat general search ataupun advanced search. Okey, kemudian kita boleh guna advanced search. Jadi saya pun kadang-kadang tak faham juga kenapa advanced search dia format dia macam ni. Jadi you pilihlah nak buat advanced search pasal title ke, abstract ke, keyword ke, authors ke, institution ke. You pilih salah satu. Kalau susah sangat, pergi je all five. Lepas tu type kat sini apa-apa. Saya rasa kat sini agak popular untuk my site dia, orang tak guna advanced search. Dia orang guna general search. So saya type lah Lean Healthcare kat situ. Pilihan saya adalah title, lepas tu klik search. So adalah beberapa artikel yang cerita tentang Lean Healthcare. Sebenarnya tak banyak lah. Dalam kat Malaysia ni, orang hantar kat Malaysia ada dua je. Satu hantar kat Journal of Contemporary Issue and Thought. Satu lagi hantar kat Journal of Information System and Technology Management. Okay, jadi kita boleh hantar
boleh hantar artikel kita lah. Boleh hantar artikel kita dekat jurnal-jurnal yang kat Malaysia kalau bidang kita berkaitan dengan healthcare. Jadi saya sebenarnya, saya nak dapatkan, saya nak kumpul-kumpulkan artikel jurnal yang ada, jadi saya boleh download dua-dua artikel ni lah. Saya semua artikel ni boleh dapat full text lah. Macam ni lah, boleh dapat full text. Okay, journal citation report, saya rasa it's not relevant because kalau you pergi dekat MySite punya website pun yang benda ni dia tak update dah. Dan ni pun dah apa data-data lama, saya just share lah. So dia ada lagi maklumat dekat journal citation report ni. Tapi sebenarnya tak boleh dah, sebenarnya ada isu. Sebenarnya, so maklumat ni yang boleh publish cuma Web of Science je. Kita tak boleh pindahkan tu dalam MySite sebab bukan isu tentang copyright lah. Isu tentang copyright, benda ni saya rasa sebab tu tak nampak MySite dia laporkan dalam website dia sebab maklumat ni kadang-kadang you boleh dapat direct dekat Web of Science, tapi dengan syarat Web of Science tu kena ada access lah ataupun you kena beli. Kan? So boleh download lah kan. Tu nampak ni 2013 performance ni tu pun dah lama tak update. Saya anggap benda ni tak relevan buat masa sekarang lah. Tapi sekarang you nak tengok dalam tu senarai-senarai jurnal-jurnal yang ada dekat Malaysia ada dalam tu lah. Tapi tak adalah update sangat sebab data update dia 2013. Dah lama dah Okey, ni maklumat-maklumat jurnal-jurnal yang ada dekat Malaysia lah. Kan? Tapi sebenarnya dah bertambah dah apa banyak lagi dah jurnal-jurnal Malaysia yang dah lahir kan. Dah banyak juga jurnal-jurnal Malaysia yang dapat MySite dah. Okey, alright. Ada soalan setakat ni untuk kita dah selesai 4. Web of Science dah, Scopus dan Simago dah, Era dah, MySite dah. So sekarang ni kita nak masuk dekat publisher. So kita akan masuk 7 publisher. Kita akan masuk Science Direct, kita akan masuk Springer, kita akan masuk Emerald, kita akan masuk Taylor, kita akan masuk InDesign, Sage and Billy. So kita ada lagi 7 website yang you all kena masuk dekat website tu untuk buat search untuk dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada tambahan Kok ada soal bahagian-bahagian atas yang saya terlepas pandang? Tak ada Okey. Saya sambung So kita dah masuk tadi database. Database Web of Science, database Scopus, database Era, database MySite. So sekarang nama dia publisher. Kita nak pergi buat search satu publisher demi satu publisher. Dan fokus kita kepada 7 publisher yang terbesar dan semua 7 publisher ni berada dalam library mana-mana universiti dekat Malaysia. Bermaksud yang mana kita boleh kata publisher ni yang reliable, yang boleh dipercayai dan establish dan pernah wujud sebelum Malaysia merdeka lagi. Dah lama dah. Dan jadi sebab tu dia orang ni establish. Okey, Science Direct. Jadi yang pertama, memanglah kalau dalam bidang sains sosial dia tak banyak, tapi apa salahnya kita pergi kat website Science Direct dulu sebab kita tahu Science Direct milik dia Elsevier. Macam tadi Rohaya kata, Mendeley kan, Mendeley tu milik dia Elsevier. Science Direct pun pemilik dia adalah Elsevier. Jadi kalau yang mana-mana pemilikan daripada Elsevier ni semua power-power lah. Sebab tu Mendeley power, Science Direct power, Scopus pun power. Sebab semua milik dia, pemilik dia adalah Elsevier kan. Okay. Alright, ini website dia, sciencedirect.com. So, ini saya ambil waktu COVID tu. Sekarang ni kalau ikutkan interface, gambar lain dah bertukar lah. So, macam biasalah datang tempat orang, kita boleh register lah kan. Kita kena register, dah dapat username, password, kita sign in. Okey, kita dah habis semua register. Saya laju sikit Okey, dah register, kita nak buat advanced search. Okey, nampak tu. Dia ada advanced search. Kelebihan advanced search boleh memasukkan keyword lebih daripada satu secara serentak untuk menemukan result. Okey, so kita klik advanced search, so ada kat sini. Okey, nak guna advanced search ni dia ada bagi sikit tips. Search tips. Jadi sebelum kita nak belajar nak gunakan advanced search untuk Science Direct ni, apa salahnya kita pergi klik dekat search tip tu. So dah jelaskan search tip ni. Baguslah dia cerita macam mana nak buat masukkan kaedah search dari tahun ke tahun. So macam atas tu nak buat find article with this term. So kita ada minor tu. Apa maksud sengkang tu kan? Alright. Okey, kat atas tu menggunakan boolean precedence. So ada not, and, or. Masih bila nak guna. Nampak tu? For example, heart attack or myocardial infraction. Ataupun nak pakai and diabetes and not cancer. Jadi kita untuk yang bahagian atas tu dia simplify heart attack on a myocardial infraction. So dia diabetes dan dia bukan cancer. Jadi yang bawah tu okey. Jadi kita kena tahu macam mana nak masukkan menggunakan boolean teknik tu untuk memasukkan sebagai keyword untuk menemukan artikel lah.
So ini antara perkataan-perkataan yang tak perlu ada dalam keywords lah. You tak payah gunakan since, some, such, then, was, were, what, when, were. Tak perlu. Okey, ini ada masuk-masuk lagi lah. Pelbagai definisi of term kat sini you boleh refer. Okey, kita terus nak buat web advanced search. Okey, saya gunakan Lean or Six Sigma manufacturing system. So saya sekarang ni nak cari artikel berkaitan sama ada Lean atau Six Sigma. Saya nak cari artikel Lean atau Six Sigma, tapi saya nak buat manufacturing bukan services. Okey, kaedah saya kurang tepat sebab O huruf kecil. Jadi dia dapat menemukan 109. Dia temu artikel ni. Nampak dia Lean Six Sigma. Jumpa artikel tapi teknik ni kurang tepat kerana O menggunakan huruf kecil. Jadi dapatlah 109 tapi tak dapat dengan tepat sebab O pakai huruf kecil. So kita buat improve, tukarkan O ni huruf besar, dapat lagi banyak. Nampak? Tadi dapat 109, ni dapat 6334. Kenapa banyak? Dah you pakai O. Kalau pakai N, Lean N Six Sigma sikit kan. You dah pakai O jadi banyak lah. Okay. So seterusnya saya tukar Lean tu kepada N. Lean N Six Sigma. Okay. Jadi kesilapan saya N huruf kecil. Tu dapat 109 juga tu. Kan. Okay. Kemudian kita tukar kepada huruf besar. Lean N Six Sigma. So dapat 622 result je. Dapat 622. Lebih tepat lah. Sebab saya sebutkan tadi kan. Kalau pakai N jadi makin sikit lah. Kan. Basically dalam research biasanya pakai N. Orang jarang pakai O. Melainkan dia nak buat serentak dia pakai O. Okey, kemudian saya dah macam atas tadi tu dia manufacturing dia tak minus service. Yang ini dia tambah, nampak belakang tu manufacturing minus service. Jadi makin sikit daripada 622 jadi 127. Ini maksudnya teknik boolean secara spesifik untuk menemukan artikel yang betul-betul relevan saja. Jadi kalau saya nak cari artikel yang ada kaitan dengan Lean Six Sigma, sebab tu saya tak Lean N huruf besar Sigma, fokus saya pada manufacturing dan bukan pada services. Sebab tu nampak services tu ada minor. So menemukan 127 artikel. Okey. Kemudian saya nak yang terbaru saja. Kalau kata saya nak yang terbaru je, saya buat filter saya nak tahun 2020. Saya nak melibatkan beberapa jurnal saja. Jelas sekali tinggal 3 lah. So kita boleh buat filter lah. Daripada 127 tu kalau you nak buat filter lagi jadi kecil lah. So yang tadi tu sebelum filter disebabkan semua tahun ada. Kan? So kalau you nak kategorikan by filter tu nampak refine by tu. Kalau you nak filter dia makin lama makin kecil lah. Okay, sayangnya tak boleh nak download artikelnya sebab tak dapat akses. Nampak tu? Saya cuba nak download semua. Tapi kita tak boleh nak download sebab kita tak ada akses untuk download yang tu. Jadi saya kenalah cuba gunakan password kawan-kawan saya universiti lain. Ataupun saya kena gunakan cara lain lah untuk dapatkan full text. Contohnya saya pakai Skyhub. Okey, ini seterusnya lah kan. Kalau kita nak pilih untuk yang open access, kalau kita nak artikel yang open access saja dan kita boleh dapat open access lah artikel. Kan? Okey, author search. Okey, kita boleh juga gunakan advanced search kat sini untuk authors. Ini pun sama je. Macam tadi saya sebut kan. Kita ni kalau you kenal dalam bidang you siapa expert, kita boleh search by authors. Macam ni lah. Bidang saya salah seorang yang popular adalah Jiju Anthony. So saya nak tengok kat sini berapa banyak Jiju Anthony. Sebab saya jarang jumpa paper dia dekat InDesign Direct. Kalau dekat Emerald je paper dia je. Tapi dekat Science Direct ada tak? Jadi saya pun klik. Saya tertanya jarang jumpa Jiju dekat Science Direct. Jadi ternyata memang dia tak banyak. Dia cuma ada 32 je. Kebanyakan 32 tu adalah e-book sebenarnya. Tapi adalah beberapa artikel yang dia dihantar dekat Cleaner Production. Saya tengoklah kan. Kebanyakan, ini saya kenal lah ni. Sarina Abdul Halim ni daripada UPM. Kan? So dia hantar Trend Food Science Technology. So ada European Journal. Dan saya nampak semua Jiju ni second, third authors. Jadi dia memang kalau first authors dia tak hantar dekat Science Direct. Jadi saya tahulah. Kebanyakan dia student PhD dia kot yang depan-depan ni. Kalau macam Sarina Abdul Halim ni saya tahulah memang student PhD dia. Memang duduk dekat UPM. Okay. Alright. Jadi dalam kes-kes macam ni kita tahulah. Kita boleh search by authors dan kita tahulah berapa banyak. Mungkin ada yang dekat sini yang memang kita tak adalah artikel ni lagi. Yang ni kita tak adalah artikel ni lagi. So you kena download lah. You kena download. Sebab kita sekarang ni mencari artikel based pada publisher by publisher. Okey, affiliation. Kadang-kadang saja je saya nak tengok banyak ke jurnal-jurnal UTM kat sini. Saya type lah Universiti Teknologi Malaysia kan. Sekali tengok ambil 10,913. Ada 10,000 artikel yang diterbitkan oleh pensyarah dan pelajar-pelajar UTM di dalam Science Direct. Banyaklah.
Sebab apa saya direct? Bidang sains kan, teknologi kan banyak lah. Jadi memang banyak lah. 10,913 artikel yang daripada daripada UTM sendiri. So kita boleh buat advanced search lagi, kita buat exercise lah. Kita sekarang buat exercise kan, gunakan advanced search. Contoh kat sini saya dah guna kat atas Lean Healthcare and Lean Performance, fokus ke hospital bukan klinik Saya log 2016 dan 2020. Saya nak jenis artikel, review artikel, research artikel, data artikel, discussion. Saya lupa kat bawah tu saya nak bulat, mini review, short communication. Lepas tu saya klik search. Berdasarkan Lean Healthcare and Performance nak hospital dan bukan klinik ni, data 2016 sampai 2020, berapa banyak artikel saya dapat temukan. Dapatlah 5 result. Jadi saya notify lah kat sini. Memang topik ni tak banyak, tapi saya bersyukur lah dapat juga jumpa 5 artikel. Jadi 5 artikel tu saya download lah. 5 artikel tu saya download lah kan. Contoh artikel atas tu, application of Lean Healthcare Methodology. Kalau saya fikir dapat satu artikel lagi, dapat saya buat citation. Okey. Kan? Jadi tu kelebihan ni lah kita dapat tahu kat sini lah kan. Maksudnya ada juga beberapa bidang saya yang ada juga terbit dekat Elsevier ni. Okey. Dapatlah full text. Kalau mana dapat free access tu dapatlah full text. Okey. Alright. Okey, kemudian advanced search. Kita nak buat filter lah. Kita boleh buat journal filter ni kat atas ni. Journal atas ni. Tadi kita dah pakai advanced search. Ataupun cuma kat atas tu ada journal and e-books. Ini lebih sesuai bagi mereka-mereka universiti yang memang tidak melanggar journal ataupun college vocational, college community yang kadang-kadang tak ada access journal. Boleh gunakan platform atas ni. Klik journal book dekat atas tu. Okey, dekat sini kita boleh pilih, katalah nak journal, kita pilih journal, lepas tu kita pilih open access. Jadi open access ni semua orang boleh dapat full text. So kita nak identify dekat Science Direct ni ada tak journal-journal yang open access yang free. So kita pun klik journal dan open access. Okey, adalah keluar kat situ. Jadi saya pilihlah domain saya nak business management, subdomain management and technology. So jumpalah beberapa artikel kat sini. Jumpalah beberapa journal kat sini. So saya berkenan dekat huruf J tu, ada Journal of Innovation and Knowledge. Saya nak pergi dekat journal ni. Okey, saya klik dekat journal tu. Okey, saya tengok kat latest issue kat sini. Mana-mana yang topik yang berkaitan dengan saya nak download lah. Okey, kalau you nak lebih spesifik, nampak ni tempat search ni. Search in this journal. Kalau saya bidang Lean, tag je dalam Lean. Ada tak topik-topik berkaitan Lean yang terbit kat journal ni? Saya nak kena download lah. Contohnya. Okey, semua dapat full text ni. Macam inbound open innovation sebab dia ni adalah free access, open access. Jadi orang yang macam college vocational, kalau saya ajar mereka, saya ajar yang ni lah. Maksudnya boleh pergi dekat Science Direct, ambil platform yang free access. Dia ada yang bahagian open access yang free. Jadi semua orang boleh download free, no need to pay. Kan? Okey, alright. Ini saya type sustainable innovation. Saja je type dekat sini kan, bidang sustainable innovation. Ternyata ada 8 topik berkaitan sustainable innovation dan saya boleh download semualah. Semua artikel ni sebab dia berkaitan dengan sustainable innovation. Okey, nak download serentak tak boleh lah. Biasanya sebab isu dia memang saya tak ada access. Kalau dekat dalam universiti memang kita boleh buat, kita dapat full access dan kita dapat full, kita boleh download serentak semua sekali. Okey, kita boleh search satu-satu lah. Ini kita dapat full tag dan sebagainya. Kan? Submit artikel journal. Ini cerita nak submit artikel journal lah. So submit artikel journal ni sebenarnya saya tak adalah nak bincang hari ni sebab kita bincang database artikel journal. So tapi kalau siapa-siapa yang nak hantar artikel journal dah boleh refer dah slide ni, notes ni. Ini cara-cara nak submit artikel journal lah. Nanti kita akan bincang minggu-minggu yang terakhir lagi. Sebab aim kita sekarang ni untuk mendapatkan artikel journal secara habis-habisan. Okey, habis dekat Science Direct. Selesai dah dekat Science Direct, dapatlah banyak artikel kan. Okey. So sekarang ni kita nak pergi website yang kedua pula, Taylor and Francis. Taylor and Francis ni lah yang macam-macam memang establish. Okey. Okey, kita pergi kat website dia Taylor and Francis. So ni bidang dia lah. Kalau ikutkan bidang, cover semua bidang ni ada 30 bidang ni. 30 bidang. Jadi semua bidang ada dalam Taylor ni. Ada 4.2 juta million artikel, bukan sikit dan banyak artikel. So kita nak pergi dekat Taylor. Taylor ni yang dia punya website yang tepat lah. Taylor and Francis Online. Pada TNF Online. Tu tunjuk Taylor and Francis. So ini dia punya cover depan dia. Okay, kita klik dekat advanced search. So kita boleh buat advanced search untuk search, advanced search dengan buat citation search. Kita ada citation search dengan article search lah. Okey, kita pergi citation search. Citation search ni nak kena masuk volume number, issue number, stage, page semua. So kalau kita dah saya letak nama jurnal, dah ada tahun, volume 13, 12. So kalau you nak cepat nak tahu, saya ada jurnal dekat jurnal ni.
pada tahun sekian, volume sekian, isu berapa, dan you boleh gunakanlah citation search. Okay. Jadi kalau kat sini dah tahulah kan, kalau you nak download mana-mana kat sini isu nombor 2 ni, kalau you ada berkenan contoh tajuk ni sustainable supplier ni, kliklah dekat PDF tu. Tapi dia tak boleh nak access, tak dapat dekat full text tu. Okay, yang lebih penting sekarang guna advanced search. Okay, sekarang ni kita nak cari artikel yang ada dalam Taylor and Francis. Jadi kita masuklah beberapa keyword. Kalau you nak letak 2 keyword boleh. Kalau tak puas hati letak je klik plus. Boleh letak 5 keyword, 6 keyword, 7 keyword. Cari artikel kita secara serentak dekat publisher ni. Okay, saya pilih 2 lah kat sini. Critical Success Factor dengan Sustainable Management Practice. So saya custom range daripada 2018 hingga 2020. Kalau sekarang ni saya tambahlah sampai 2020-23. Jumpalah menemukan beberapa artikel. Contohlah artikel ni. Sorry, bukan beberapa. Jumpa satu artikel je. Okay. Dah you spesifik sangat, critical success factor, sustainable management practice, mungkin jumpa satu je lah. Memang betul dia jumpa satu. Itu pun artikel saya sendiri. Okay. So yang ni you klik untuk download. Kalau tak dapat nak access, tak boleh nak access lah. Okay. So you boleh try submit an artikel lah. Kalau you nak hantar dekat Taylor and Francis ni, you boleh submit juga artikel. Okay, saya ulang balik. Siapa-siapa nak cari bahan dekat Taylor and Francis ni, pergi dekat bahagian ni, bahagian advanced search ni. Jadi kita ada advanced search. Okay, untuk advanced search yang ini, okay. Sorry, yang ini kita boleh masukkan beberapa keyword. Kalau you all nak masuk satu keyword boleh, 2 keyword, 3 keyword boleh. Masukkan beberapa keyword. Kemudian you boleh custom tahun lah. Okay, kemudian klik search. So semua yang keluar nanti tu you boleh download lah. Kalau tanya saya jangan terlalu spesifik sangat lah keyword tu. Kalau spesifik sangat keyword macam saya letak ni, akhirnya menemukan satu artikel saja. Kan? Alright, ni cara-cara nak submit artikel lah. Ni dekat Taylor and Francis. Okay, kita pergi publisher yang seterusnya adalah Emerald. Okay, you all boleh hantar artikel jurnal kita. Sorry, you all boleh dapatkan artikel selain daripada dekat Science Direct dengan Taylor and Francis. Kita boleh juga dapatkan banyak sekali artikel dekat Emerald. Emerald ni banyak dalam bidang social science lah. Okay, Emerald ni dia kategori dalam kumpulan-kumpulan top publisher, dia adik lah. Sebab dia wujud lambat sikit. Dia waktu 70-an, 80-an. Dia lewat sikit lah. So Emerald ada banyak-banyak bidang dalam jurnal. So ada banyak e-journal. Okay, ini dalam bidang ni, ada bidang accounting, finance, economic, business management, strategy, HR, learning, organization study. So information knowledge management, marketing, operation, logistic, quality, ada tourism, hospitality management, public policy, environmental management, property management, build environment, education, engineering, health and social care, library, information science, dia ada banyak. Jadi you boleh explore semua ni. Okay. So ni the website dia emerald.com. Okay, kita kena register, datang tempat orang, kita kena register dulu sebelum kita nak buat advanced search. Okay. So kita dah habis register semua, kita nak buat advanced search lah. So ni kita pergi paparan advanced search, so kita nak explore. So type lah apa-apa yang berkaitan dengan you punya tajuk thesis untuk kita nak kumpulkan artikel secara habis-habisan. Okay, kat sini saya masukkan 3 keywords. Saya masuk lean healthcare, performance improvement dan healthcare industry. Sorry, 3 keyword lah: lean healthcare, performance improvement in healthcare industry, dan saya nak buat data untuk 2016 hingga 2020. Okey, tapi saya pakai OR kat sini. Paling tepat OR ni kurang sesuai lah, tapi saya saja nak tengok kalau saya pakai OR apa jadi. So bila pakai OR, saya dapat temukan artikel tu banyaklah 3,384. Tapi sebabkan saya pakai OR kan. Jadi kat sini kalau saya nak download pun tak boleh sebab memang tak dapat nak akses lah. Kalau you nak dapat download artikel-artikel ni, kena ada akses. Okey, semua tak dapat. Okey, jadi saya tukar O dengan N. Nampak dia? Saya dah tukar O kepada N. Baru betul kan tukar pada N. So bila tukar N dapat 780. Baru betul. Tadi asalnya dapat jumpa 3384. Yang sebetulnya adalah 7780. Sorry, 780 saja. Tapi itulah semua jenis Emerald ni kalau dekat newsfeed saya tak boleh nak access ni. Sebab memang newsfeed saya tak langgan jenis. Dia langgan Emerald tapi untuk jenis ni dia tak langgan. Okey, sama yang tak dapat full text. Okey, saya cuba ubah sikit kat sini. Nampak lean healthcare, masih lagi gunakan 3 keyword, pakai N. Tapi accept task bawah tu open access. Tadi all content. So sekarang ni pakai untuk open access. Maksudnya semua artikel saya boleh download lah kalau pilih open access. So ini saja artikel-artikel yang boleh di open access, ada 25. Daripada asal tadi 780, banyak yang tak boleh nak access sebab kena ada username dan password. Tapi kalau nak yang cari yang free access, ada 25 artikel sahaja. Jadi kat sini 25 artikel ni nak download semua boleh. Semua boleh. Lean leadership attribute ni you boleh dapat
full PDF, lean maturity quality prime care pun dapat full PDF. So kat sini klik PDF, dapatlah full text. Kalau saya pergi kat bawah tu pun klik PDF, dapat full text. Okay. Okay, saya tambah jadi 4 keywords. Ni nak tunjuklah kita boleh lebih pada satu keyword. Saya masuk 4 keyword. Jadi masuk tambah lagi lean healthcare, tambah tapi tak nak, not, sorry. Yang bawah tu dia bukan manufacturing. Sebab tu saya letak not manufacturing. Hospital kan services, dia bukan manufacturing. So saya jumpa 8 saja. Daripada berapa tadi? 25. Bila saya tambah satu lagi not manufacturing, ada 8 saja yang open access. Jadi 88 ni kalau ikut logik dia lengkap. 88 ni saya kena download lah sebab dapat full text PDF. Contohlah saya pergi ke atas tu, Healthcare System Technology Framework Model and South Africa Health Sector. Saya klik PDF, dapat full text. Okay. Sama lah dengan lain-lain juga. Kalau saya nak dapat detail, view summary and detail tu dapat keluar lah. Ni yang dia punya abstract dia, DOI number dan sebagainya. Okey, kalau saya berkenan dengan jurnal ni nampak macam best je kan. Saya identify. Contohlah, dah tengok-tengok ni kan. Best dah tajuk ni, tapi kat jurnal apa ni? So, check punya International Journal of Health Governance. Kalau saya berkenan dengan jurnal ni, saya klik dekat jurnal ni. Okey, saya tengok information. Kalau saya nak hantar jurnal ni, saya klik dekat write for this journal. So, submit the journal. Okey, kita submit lah artikel dia. Ni submit artikel ni kita bincang ni minggu-minggu last lah. Okey, kita dah explore dekat Emerald. Okey. Jangan lupa pula nak explore yang seterusnya kat mana? Dekat Index Science. Okay, Index Science ni sama macam Emerald adik-adik juga. Dia tak adalah wujud sebelum kita merdeka, tapi dia dah jadi top publisher. Okay, dekat Index Science ni dia punya website dia, www.indexscience.com. Okay, so kita boleh terus browse dan juga search untuk dapatkan beberapa artikel yang relevan lagi untuk publisher ni pula kita explore. So ini dia punya link, Index Science Online. Okay, kat sini you boleh type. Nampak tu, advanced search. You boleh klik advanced search. Sebelum tu, dalam Index Science semua cover bidang computing, economic, education, healthcare, management, public policy, risk, safety, science, engineering, society, leisure. Ini semua bidang-bidang dia. Okay, klik advanced search sebab kita nak buat advanced search. So, kita biasanya gunakan advanced search, bukan citation search. Kita pilih advanced search. So, buat advanced search, masukkan keyword. Kat sini saya masukkan 3 keyword. Dengan saya control tahun 2013 sampai 2020. So, 3 keyword saya guna, sustainability, manufacturing practice, automotive, and Malaysia. Saya klik search. Okey, dekat sini memang saya terus terang saya antara banyak artikel yang saya terbit Emerald dengan Index Science. Kalau you tengok kat sini, kebanyakan ni semua artikel saya ni. Ni semua artikel saya ni. Okey. Jadi, kalau tengok, bila bias kan, keyword ni bidang saya. Letak Malaysia pula. Jadi, dia jumpalah. Dan 174 artikel. Tapi kalau nampak kat sini nama saya kat atas, authors yang paling banyak sekali terbit adalah saya lah kat sini dalam kes ni. Dah pakai keyword saya, jadi semua artikel saya lah yang keluar kat sini. So kita klik lah mana-mana yang kita rasa nak dapatkan full text. Contoh artikel kedua tu saya klik PDF, tapi sayangnya lah tak ada access juga, jadi tak boleh dapat full text lah. So nak dapatkan full text, saya kena dapatkan password daripada kawan-kawan saya dari universiti lain, ataupun saya gunakan Skyhub. Jadi saya nak gunakan, tadi saya pakai kaedah yang tadi kan, buat search, gunakan 3 keyword. Sekarang ni saya pakai boolean sikit lah. Sustainable manufacturing and performance, manufacturing bukan services. Nak ambil daripada 2016 sampai 2020 je. Jadi saya klik search. Kat sini saya jumpa 3 artikel lah. 3 artikel tu yang mana salah satu je artikel daripada saya, 2 artikel daripada orang lain lah. Gupta ni, Samit Gupta ni antara orang yang saya selalu cite juga. Okey. Jadi klik PDF. Pun sama tak dapat full text. Okey, kita juga boleh buat auto search. Ni muka tak malu ni, search nama sendiri. Saya search nama saya sendirilah, Nurul Fazli Habidin, klik search. Okey, saya lebih kurang ada 13 artikel lah. Pada tahun 2020, saya ada 13 artikel yang saya terbit dekat Index Science. Okey, Index Science ni semua artikel ni memang berindex Scopus dan juga kebanyakan adalah Q2. Jadi dan hantar jurnal kat sini pun free, tak kena bayar pun. So that's why yang kebanyakan artikel saya ni hampir 80-90% lah sebenarnya. 90% artikel saya kat sini tidak ada data. Semua base pada jenis artikel conceptual. Maksudnya base pada literature review lah. Artikel diterbitkan berdasarkan literature review saja, tidak merujuk pada analisis data ataupun data collection. Okay, citation search bawah tu lah. Citation search tu kena ada maklumat detail. Just in case kalau you dah ada maklumat, dah ada nama jurnal, tahun bila, volume apa, dan boleh pakai citation search lah.
Okay. So ni kalau nak submit artikel dekat InDesign pun ada prosedur dia. Nanti awak baca lah. Kan? Okay, InDesign selesai. Okay, kita nak pergi yang website seterusnya, Sage. Sage otai lah. Kalau dekat library, buku dia lah paling otai. Buku research methodology, penulis otai-otai, prominent author, banyakkannya memilih publisher Sage. Tetapi Sage juga popular untuk penerbitan artikel jurnal. Jadi kita kena dapatkan artikel jurnal yang banyak dekat Sage Publishing. So pergi kat website dia, jurnal Sage Pub. Okay, Pub tu maksudnya publishing lah. So kita klik advanced search. So kita pergi kat advanced search, kita masuklah gunakan advanced search, maksudnya boleh gunakan lebih daripada satu keyword. Nampak tak? Simbol plus kat ujung tu, you boleh memasukkan banyak sekali keyword dekat situ. So kat sini saya lebih memilih untuk gunakan Boolean teknik. Saya letak lean and performance, manufacturing, tetapi it's not services lah. Okay, saya ikut contoh yang dia bagi dekat belah kanan ni. Saya ikut contoh yang dia beri. So saya log daripada 2016 hingga 2020. Ternyata saya jumpa 14 artikel. Jadi berdasarkan topik yang saya punya tesis, saya jumpa 14 artikel. So 14 artikel ni saya download lah. Saya try nak download artikel yang pertama sebab nampak gambar mangga terbuka ni kan. So kalau mangga terbuka ni, which is boleh dapat full text PDF lah. Saya klik. Okay, memang saya dah klik download PDF. Saya dapat full text lah. Jurnal ni dia free access, so saya dapat full text tesis. So yang best juga antara dekat Sage ni, banyak jurnal yang kita boleh dapat full text. Jadi jangan abai. Kalau saya cakap terus terang, sebelum ni saya belajar zaman saya master, saya banyak gunakan Google search. Saya tak dapat banyak artikel. Saya pening. Macam mana dia orang boleh dapat artikel? Okay. Macam-macam proses saya belajar, akhirnya saya faham sendiri dan saya merujuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya juga bahawa memang teknik yang terbaik untuk mendapatkan artikel jurnal adalah true publisher lah. Relax lah, hari ni pergi satu publisher, esok pergi publisher kan. Kalau you laju, sebenarnya satu hari pergi 3, 4, 5, 6 publisher pun boleh satu hari. Kan? Macam ni lah dapat jumpa 14 artikel. Download lah semua 14 artikel ni. Kan? Okey, dapat. Okey, nak buat submission artikel pun ada proses dia. Kalau nak hantar artikel dekat Sage, macam inilah teknik dia. Contohlah saya nak hantar dekat Advanced in Mechanical Engineering tu, klik submit now. Lepas tu ada submission site, kena baca sikitlah maklumat-maklumat. Lepas tu create account, kena register, dapatkan login. Lepas tu baru submit lah. Okey, next publisher adalah kita pergi dekat Springer. Springer ni otai lah. So Springer ni asas-asas dia bermula dalam bidang medical atau healthcare dan juga engineering. Tapi lepas-lepas tu semua bidang ada. So tak ada isu lah. Semua bidang boleh hantar dekat Springer. Okay. Alright, Springer nampak tu. Dia ada biomedicine, business, chemistry, science, economy, engineering, environment, geography, history, law, life science, literature, material, mathematics, psychology, social science pun ada, statistik ada, psychology pun ada. Jadi artikel yang paling banyak, bahan yang paling banyak sekali adalah artikel lah, ada 7,000. So kena tahu Springer juga banyak menerbitkan e-book. Sebab tu nampak chapter e-book ada 4 million. Kan? Jadi tapi tetap yang paling banyak adalah artikel jurnal. So jom kita nak buat advanced search. So kita gunakan advanced search, dia ada keluar paparan macam ni. So kita masukkanlah, kat sini saya masukkan terus Lean Six Sigma, Management Practice, Organizational Performance and Automotive. Saya nak log daripada tahun 2012 hingga 2020. Okey, dekat sini menemukan lebih kurang 329 result lah berdasarkan keyword tu. Jadi saya rasa ada something wrong dengan kaedah saya memasukkan keyword macam tu. Okey, jadi saya nak cubalah guna kaedah lain. Dekat sini saya letak Lean Six Sigma, Management Practice, Organizational Performance, Automotive. Saya nak without services. Jadi dia tak masuk dengan services lah, saya nak manufacturing je. So menemukan 14 je. Mu nampak cantik lah daripada asal tadi 329 banyak kan. So ini 14 saja. Okey, daripada 14 kat sini kita boleh buat filter lagi. Kalau nampak kat sini saya cuba filter lagi. Okey, saya cuba filter lagi daripada 14 tu. Okey, saya tambah kat sini environmental management. Okey, sorry. Okey, sebab ni saya daripada 14 tadi ni, kalau kita nampak slide sebelum ni daripada 14 ni tadi, okey, sebab saya cuba nak tambah lagi beberapa keyword kan. Sebab tu dia jadi saya tambah environmental management tu yang jadi 5 tu. Okey, ni saya tambah lagi ni. Tambah lagi kalau kita detail lagi bulan ni sampai dapat satu result pun boleh. Kan macam ni kalau saya tambah lagi ni
Lean Six Sigma, Environmental Management, Organizational Performance, but it's not services lah. Saya tambah satu perkataan lagi, otomotif kat sini. So bila you terlalu detail letak maklumat macam ni, lala dapat satu artikel lah. Sebab tu kalau nak cari artikel ni, jangan terlalu detail sangat, jangan terlalu spesifik. Nanti jumpa satu artikel je. Saya umumkan sikit dapat 5. Kalau general sikit dapat 14. Kalau lagi awal pada tu dapat 329 lah. Cuma bagi saya 329 ni banyak sangat. Sebab tu saya check. Okay, saya kena control. Daripada 329 saya dapat 14. Tu saya advice saya lah bila nak pakai teknik advanced search ni, kadang-kadang jangan terlalu spesifik. Nanti tak jumpa artikel langsung. Macam kes saya tadi jumpa satu je dah. Dah spesifik sangat. Dah satu saja. Itu pun artikel saya sendiri dah dalam bidang saya. Kan? Okay, alright. Kita dah pergi dekat auto search. Kita boleh juga gunakan auto search dekat Springer ni. Macam saya type Habibin, memang artikel saya tak banyak dekat Springer. Saya ada 2 artikel je. Satu artikel memang boleh open access, siapa-siapa boleh download. Satu lagi dia memang tak boleh download lah. So yang ni adalah subscribe. Jadi you all kalau kenal siapa-siapa, supervisor ke orang-orang pakar-pakar dalam bidang you boleh search nama authors lah untuk dapatkan artikel-artikel dia juga. Alright, ini kalau nak submission lah dekat Springer, ni proses submission dia. Okay, next. Kita pergi kepada publisher yang seterusnya. Saya nak check dekat bahagian Wiley, ada tak soalan? Setakat tak ada soalan Kalau tak ada soalan saya teruskan. Kalau you ada soalan tinggalkan dekat bahagian chat, nanti saya respon. Untuk Wiley pun sama. Okay, Wiley pun antara top lah. Sama macam SAGE, sama naik lah. Buku dia banyak, jurnal dia banyak. Okey, tapi kalau ikutkan jurnal dia lebih macam garang sikit lah Wiley ni. Kadang-kadang susah nak tembus. Kita pun kena respect juga. Dia wujud founded 1807. Otai sangat je publisher ni kan. 1807 dia dah tapak dah. Okey, dia punya link online library wiley.com. Okey, kita boleh explore dekat advanced search. Dekat advanced search ni kita boleh try untuk buat advanced search through title ataupun through keyword. So kita ada tips sikit kat sini kalau cara nak gunakan boolean teknik dan sebagainya, ataupun gunakan kaedah biasa, masukkan lebih daripada satu keyword. Dua-dua boleh digunakan untuk menemukan artikel jurnal. So dekat sini saya gunakan boolean lah, gunakan lean and performance, manufacturing is not services lah. Saya ikut seperti mana contoh yang dia bagi dekat sebelah. Dan saya control untuk 5 tahun kini, dan macam you all boleh extend sampai 2023. So klik search, so menemukan 658 lah. Jadi kalau saya nak buat filter boleh, sebab dia cover semua ni, dia cover buku, reference book. So saya mungkin nak pilih journal saja dan kita boleh buat filter, dan mungkin dia 658 lah. So bila saya buat filter, saya nak open access saja, saya nak journal saja, nak 5 tahun saja, 33 je akhirnya. So katalah saya berkenan dengan open access yang atas ni, environmental dimension of additive manufacturing. Saya klik PDF, maka saya dapatlah full text. Sebab artikel ni memang free access kan, memang open access, saya boleh dapat full text lah untuk artikel yang bertajuk Environmental Dimension Additive Manufacturing. Itulah, kalau kita tak go through publisher by publisher, kita tak dapat tahu artikel best. Kita tak jumpa artikel ni, tak jumpa artikel dekat SAGE, tak jumpa artikel dekat InDesign, tak jumpa artikel dekat Emerald, tak jumpa artikel. Sebab kita gunakan Google Search atau gunakan platform-platform lain. Cara yang terbaik untuk dapatkan artikel secara habis-habisan cuma satu je jalan dia. You kena pergi dekat publisher. Kalau dekat publisher ni pun saya pun belum habis lagi ni. Kalau saya tahu jurnal ni, katalah jurnal ni tadi, dekat nama jurnal dia Journal of Industry Ecology. Saya akan masuk dekat Journal Industry Ecology, saya search lagi dalam tu. Dia masuk ni macam kita buat snowball lah. Dapat tahu jurnal ni, kita boleh download artikel dia, kemudian kita masuk dekat jurnal tu, kita buat search lagi dalam tu. Macam saya tunjuk awal-awal tadi kan, saya dah tahu, okay, baguslah environmental dimension ni, saya dah download, dapat full text dia. Kemudian saya tengok dia berada dalam Journal of Industry Ecology. Saya buat search dalam tu pula untuk dapatkan lagi. Mungkin ada sepian-sepian artikel yang saya terlepas pandang yang mungkin saya kena download juga. Okay. Alright, ni dapat full text kan. Ini samalah nak buat citation search, kena ada maklumat lah. Kalau ada maklumat detail, baru you boleh buat gunakan citation search. Untuk tujuan kita untuk dapatkan artikel secara banyak, secara habis-habisan, kita gunakan advanced search. Okey, macam ni lah kan. Okey, nak submit artikel pun boleh. Tapi teknik ni saya tak cover lah. Okey, kita tema hari ni adalah lebih kepada untuk kita dapatkan artikel-artikel yang banyak. Okey, kita dah selesai Wiley. Okey, dah habis semua. Habis semuanya. So, untuk publisher, kita dah settle untuk Science Direct. Saya ulang kita dah selesai Science Direct. Kemudian tadi yang kedua, tak silap saya, kita pergi kepada Taylor and Francis. Kemudian kita pergi pada Emerald. Lepas tu InDesign, kemudian Springer,
kemudian Sage, kemudian ada Wiley. So ada 7 publisher yang you all kena buka satu demi satu publisher untuk mendapatkan artikel jurnal yang sebanyak mungkin. Sebelum tu tadi ada 4. You boleh dapat juga artikel jurnal dekat Web of Science Database. Boleh dapatkan artikel dekat Scopus dengan Simago, dapat dekat Era dan juga MySite. Okey, kalau gunakan 7 campur 4 ni ada 11. Okey, 11 platform untuk mendapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Pagi tadi kita ada lebih kurang 35 termasuk dengan kita punya Google application ada 35 database. So kalau 35 campur 11 dah berapa? 46. So ada 46 website yang you kena masuk untuk dapatkan database tesis dan artikel jurnal secara habis-habisan. Okay, alright. Sebenarnya tu je sebab tak banyak soalan. 4.20 dah habis dah kita kat sini. So saya buka ruang jika you ada sebarang soalan, apa-apa soalan nak tanya apa-apa boleh. Untuk hari ini untuk kita mendapatkan artikel daripada pagi kalau nak tanya yang pagi tadi pun boleh. Mungkin ada yang tak sempat nak masuk yang pagi tadi. Pagi tadi kita cover 35 website lah untuk mendapatkan tesis secara habis-habisan, dan sesi petang ni untuk dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. So kalau ada soalan nak tanya silakan. So kalau tengok dekat bahagian chat tak ada soalan setakat ni. And kita petang ni kita ada attendant kita ada 21 orang termasuk saya lah. Ada 21 orang termasuk saya. Jika you ada sebarang soalan nak tanya, boleh tanya. Ada soalan setakat ni? Kena buat lah, cerita dia kena buat. Macam mana kita nak dapatkan contoh-contoh soalan survey atau kuestionnaire? Rasanya kalau Nur Hanim perasan ataupun Nur Hanim tak join pagi tadi, so bila nak dapatkan kuestionnaire tu, contohnya paling banyak dapat kuestionnaire tu ada 2 lah. Sama ada menggunakan tesis ataupun dengan artikel jurnal. Saya sendiri pun artikel jurnal saya banyak letak dekat bahagian appendix saya, senarai-senarai item-item kuestionnaire. Jadi untuk bahagian searching tu, you kena tambah satu lagi keyword lah, letak perkataan kuestionnaire. Okay, kan tadi kan kalau kita pakai advanced search, tadi saya tunjuk sikit So tadi kita guna advanced search tadi artikel, kan kita masukkan beberapa keyword. Okay, berapa keyword? Contoh dekat sini keyword, you boleh tambah satu lagi keyword adalah questionnaire. Macam ni kan, lean and performance, manufacturing, not services. You kena tambah lagi lah, lean, performance plus questionnaire. Ataupun kita gunakan kaedah boolean teknik. Nampak kan kat bawah ni kan? Kan dia boleh plus-plus kan? Okay, masuk dulu lean. Okay, bawah dia masuk performance. Kemudian masukkan manufacturing. Tambah lagi masukkan questionnaire. So, dia akan matchingkan artikel yang dalam tu ada questionnaire. Sebab tu kalau you all nak publish artikel, kalau nak letak appendix, kat appendix tu ada questionnaire, make sure keyword kena tambah satu lagi questionnaire. Jadi untuk penggunaan cari artikel dari sudut artikel, you kena tambah satu lagi. Macam tadi kan, tambahkan you nak pakai advanced search. Okay, keyword pertama lean. Keyword yang kedua performance. Keyword yang ketiga yang ketiga ialah manufacturing. So you klik tambah lagi plus kat sini, yang keyword yang keempat adalah questionnaire. Tu cara nak dapatkan questionnaire melalui artikel jurnal. Okay, kalau yang pagi tadi tu, okay, memang kita lebih kepada untuk dapat kita meneroka daripada satu website. Contoh pergi dekat Ethos. Okay, benda yang sama juga kalau dalam Ethos tu ada advanced search, you boleh letak juga questionnaire dekat situ. Ataupun pagi tadi saya tunjuk dalam Google application, kalau nak dapatkan tesis u.etd, and kalau u.pdf dapat file PDF, kalau .doc dapat Microsoft Word, kalau u.ppt you dapat slide PowerPoint, kalau you tulis .etd electronic thesis dissertation, you akan dapat tesis lah. Basically tesis you kena tengok ke appendix. Jadi pagi tak ada masalah kan? Kalau you dapat full text tesis, kat belakang tu dekat bahagian appendix kita boleh dapat questionnaire dia. Tapi untuk artikel jurnal ni tak semua artikel letak appendix questionnaire dia dekat bahagian appendix. So untuk kenal pasti artikel-artikel yang di bahagian appendix tu ada letak questionnaire. So you kena letak bahagian searching tu dekat keyword dia, kat advanced search keyword, masukkan salah satu keyword lagi, tambahan keyword kat sini adalah berkaitan dengan questionnaire ataupun soal sidik. Okay, itu antara bahagian-bahagian yang you all kena alert lah, kena tahulah macam mana nak dapatkan questionnaire dekat artikel jurnal. Tapi you kena sedia maklum, tak banyak artikel yang buat, katalah dia buat kuantitatif, kadang-kadang dia tak letak appendix questionnaire item tu. Tapi ada, macam kes saya letak. Okay, tapi
kalau nak temukan artikel tu, you kena tambah lagi satu perkataan keyword dalam pencarian, iaitu dengan menambah perkataan kuesioner. Okay. Dapat dia yang tu. Yang siapa yang tanya tadi? Hanim. Hanim dapat dia yang tu. So pagi tadi kebanyakan kalau you dapat full text thesis, memang dekat appendix, basically dia letak lah. Okay. Cara yang kedua, kita boleh gunakan Google Application dengan gunakan .etd, Electronic Thesis Dissertation. Okay, dan untuk artikel jurnal, tambahkan satu lagi keyword pencarian tu dengan letakkan perkataan kuesioner. Okay. Itu menunjuk pada soalan tadi lah kan. Okay. Ada soalan lain? Okay, kita ni cohort. Sebab itulah memang saya dah restructure cohort ni. Kadang-kadang memang saya tak nak bagi lecture. Memanglah macam bunyi macam lecture kan daripada awal. Tapi lecture ni lebih kepada pemahaman. So tolak tepi. Mungkin dekat universiti you segan dengan supervisor nak tanya soalan. Mungkin ialah dekat platform mana-mana segan dengan mana-mana profesor nak tanya soalan. Tapi untuk cohort ni tak ada gap sangat ni. Kalau you nak tanya je lah. Saya lebih selesa untuk tanya soalan. Jadi bila you tanya soalan macam ni, saya tak cover pun pasal kuesioner tadi. Tak ada pula saya dedahkan macam mana nak dapatkan kuesioner dalam tesis, kuesioner dalam artikel. Tapi bila Hanim tanya, kita semua dapat manfaat. Jadi rupanya bagus, patutnya tanya juga soalan tu kan. Jadi kat sini saya cuba nak cover lah. Mungkin ada satu perkara yang mungkin selama ni terfikir, selama ni berusaha untuk dapatkan beberapa kuesioner tapi gagal. Jadi bila you tanya, saya cuba bantu mana yang boleh lah. Doktor minta maaf, next week kelas kita macam mana? Kelas next week kita punya jadual kita dah ikut schedule lah. Next week jadual kita minggu depan masuk pada bab 1 pengenalan. So kita masuk asas kepada penulisan dalam bab 1. So approach kita, kalau kita tengok dalam jadual tu, dia every chapter 2 minggu. Tapi method yang saya guna, minggu pertama consider kita nak kena faham outline daripada 1.1 sampai 1.10. You kena faham semuanya. Masuk minggu yang kedua, kita nak gunakan template. Maksudnya kita ada hands on sikit lah, tapi cara online punya hands on lah. So ada beberapa template saya akan tunjuk macam mana nak buat bab 1 dengan kaedah yang betul, dengan you kena buat penggunaan template supaya memudahkan penulisan dalam bab 1. So benda looking like macam continuity, tapi method adalah berbeza. Method yang pertama lebih pada learning and understanding. Yang minggu yang kedua kita ada penggunaan template. So kita gunakan template nak tulis 1.2 macam mana, nak tulis 1.3 kita ada template dia. So kita akan tunjuk beberapa sikit exercise. You all kena buat cara yang macam tu untuk memastikan bahawa you dapat menulis bab 1 dengan baik, dengan tepat lah. Jadi minggu depan adalah chapter 1 lah. So nanti Zaid refer balik lah, nanti saya share balik jadual kita. So saya dah ready dah, tentative kita every week. So semua orang kena refer jadual tu lah. Nanti saya share balik. Share balik. Saya mungkin dah duduk kat atas, mungkin tak terlepas pandang. Nanti saya share balik jadual kita lah. Jadual every week sampai berapa ya? Saya lupa dah. Sampai September kan, September berapa bulan tu. Sampai situlah kita punya penutup dia. Setakat ni kita ada 1 minggu je yang kita tak ada, iaitu Raya Haji. Raya Haji tu memang tak ada dalam kalender. Kalau you tengok dalam jadual tu pun memang tak ada kan. Memang tak ada lah. Maksudnya yang tu kita tak buat lah. Rasanya kalau kita buat tu ramai yang tak ada tu. Ada minggu yang mana kita tak buat kelas adalah minggu pada Raya Haji. Raya Haji tu memang tak ada kelas. Kita akan bermula hari ni lah 10 bulan 6 dan kita akan habis 2 September. Jadi 2 September. So macam minggu depan kita akan belajar tentang bab 1, pengenalan bab 1, pengetahuan dan kefahaman apa dan bagaimana menulis bab pengenalan. Ada soalan lain? Saya share balik lah dalam grup supaya saya share dalam grup alumni pun, mungkin alumni terlepas pandang jadual tu. Alumni Kod 22, pelajar saya penyelian pun ada. Jadi semua grup lah saya dah share balik semula jadual tu, nanti tengok balik dah share dah. Soalan dia. Saya sebenarnya partisipan tak mencapai minimum pun, ikutkan cohort je lah. Mungkin faktor saya lah, saya agak sibuk. Sebelum cohort ni memula saya agak-agak sibuk.
Kadang-kadang saya tak sempat nak promote. Kadang-kadang saya tanya kawan-kawan saya kat universiti, kawan-kawan saya, kawan saya dekat UMK contohnya, okay, ni kelas saya nak mula dah ni, kau ni share dekat kawan-kawan saya. Tak sempat nak rogerkan kawan saya dekat setiap universiti. Biasanya setiap universiti tu ada je wakil-wakil daripada universiti akan datang kan. Cuma cohort 22 ni limited sikit. Jadi secara intronya adalah kelas ni akan ada on hari Sabtu je. Dan saya akan inform dalam grup WhatsApp lah yang saya rasa saya tak boleh on dua-dua kelas. Okay. Dan cepat numbers kita kurang. Jadi saya kena teruskan macam mana pun. Cohort 2022 tak boleh tangguh dah sebab schedule saya dah tak boleh dah lepas ni. Jadi cuma saya kena tangguhkan kelas pada hari Ahad lah. Sebab sebenarnya untuk kedua-dua cohort Sabtu campur Ahad pun tak sampai 20. Tak sampai 20. Jadi indikan pula saya nak buka Sabtu dan Ahad. Jadi saya buka satu lah. Saya rasa ramai kat sini adalah hari Sabtu. Jadi saya decide untuk cohort ni kita run hari Sabtu sahaja. Kan? Nanti saya explain lah untuk bagi mereka yang tak boleh hari Ahad tu apa option yang ada, saya akan explain kat grup WhatsApp. Selepas ni lah saya ingat saya nak fikirkan 2-3 perkara option sebab ada yang memang tak boleh join hari Sabtu. Kan? Jadi apa option yang ada lah. So saya akan bincang option tu ada dalam ni lah. Kan? Saya akan bincang dalam WhatsApp lah. Saya rasa benda tu better kita bincang kat WhatsApp. Jadi lepas habis ni kan saya terus highlight untuk bagi mereka yang tak dapat join hari Ahad tu apa option yang ada lah. Untuk minta maaf sangat Zaid dan kawan-kawan yang lain because of numbers sebenarnya. Saya sebenarnya buka, kalau siapa yang follow cohort 22, saya memang buka hari Sabtu je sebenarnya. Tapi ada yang request nak supaya buka lah hari Ahad. Jadi saya buka hari Ahad. Tapi itulah hari Ahad tu tak ramai. Jadi bukan kata hari Ahad, hari Sabtu pun tak ramai. Jadi saya decide saya kena buka satu hari je. Sama ada hari Sabtu atau hari Ahad. So kalau saya fikir untuk bilangan, sama ada Sabtu dan Ahad, ramai yang prefer Sabtu. Sebab ada yang hari Ahad dah bekerja kan? Ada setengah negeri macam Johor, macam dekat Kedah kan, ada beberapa negeri yang memang hari Ahad dia dah bekerja. Jadi hari Sabtu tu. Jadi kita ambil majoriti banyakkan hari Sabtu, saya pilih hari Sabtu. Dan hari Ahad tu ada sebab juga kenapa dia pilih hari Ahad. Sebab hari Sabtu dia kerja dan juga hari Sabtu dia ada kelas. Jadi saya dalam dua keadaan ni, ada tiga keadaan ni. Sama ada saya nak pilih hari Sabtu atau nak pilih hari Ahad, ataupun saya nak kena run dua-dua, ataupun saya kena pilih salah satu. Jadi dalam kes ni saya memilih untuk saya memilih satu hari sajalah. Dan tapi itulah antara option yang saya ada, sebab ada rakan-rakan saya dari international minta saya tolonglah buka kelas international untuk dia orang sebab dia orang tak faham bahasa Melayu kan. Cuma saya kata simple je. Saya ni boleh buka kelas tapi kalau bilangan pun 5-6 orang, you cari orang. Kalau dia orang boleh cari dalam kuantiti yang ramai untuk student international, bagi mereka yang nak join hari Ahad, mungkin saya buka kelas hari Ahad tu untuk international lah. Jadi yang siapa join hari Ahad tu boleh join. Siapa nak join hari Ahad boleh join lah hari Ahad. Tapi join bersama-sama dengan pelajar international lah. My English is not good. Saya punya English tak bagus. Tapi itulah cuba jugalah nak cover dalam konteks dalam bahasa Inggeris lah. Sebab kalau kelas saya kat UPSI memang saya cover dalam English lah. Sebab mostly student in English. Most student adalah international. Jadi saya kena cover dalam English. Jadi banyak-banyak universiti lain yang nak saya cover student international dalam English. Jadi mungkin salah satu option yang ada, yang grup hari Ahad tu kena cover dalam English. Tapi bukan bermula minggu ni lah. Sebab saya tak buat apa-apa marketing lagi untuk tarik student international tu. Jadi perlukan beberapa 2-3 minggu lagi, yang mana kelas hari Ahad tu akan bermula pada 2-3, lewat sikit lah untuk kelas hari Ahad. Okey, ada soalan-soalan lain, especially untuk topik hari ni, database tesis dengan database artikel jurnal. Okey, kalau tak ada, saya yang tadi video pagi tadi dah ready. Saya cuma nak upload je. Bila once dah upload, saya boleh bagi link lah untuk you lihat. Siapa yang termiss kelas pagi tadi, jadi you all boleh tunggulah beberapa minit sebab saya nak upload. Upload pula dekat platform YouTube saya. Nanti saya akan share link lah untuk you dapatkan full video sesi pagi, dan juga untuk sesi petang ni pun selepas habis ni pun dia ambil masa sikit lah sebab dia nak kena download dulu baru boleh saya upload. Jadi tapi semua video untuk pagi dan petang ni akan saya upload hari ni lah, kedua-duanya. Okay, ada soalan? Setakat ni saya ingat dekat bahagian chat tak ada soalan. Ya, Faizal kata kena buat. Memang kena buat. Sebab kita campur berapa ni? 35 campur dengan 11, 46 kan. Jadi 46 tu kena buka, kena explore dan buat. Maksudnya hari ni bukan kelas faham.
Saya buka opportunity, buka peluang, buka lah maksudnya ruang-ruang yang ada. Oh macam ni rupanya website-website nak dapatkan tesis secara habis-habisan. Oh ni rupanya peluang-peluang ataupun option ataupun teknik untuk dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Okay, hari ni you dapat teknik tu, tapi you kena buat. Sebab you kena buat untuk tajuk masing-masing. Tema hari ni, dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan, dapatkan tesis yang banyak secara habis-habisan. Okay. Okey, tadi ada soalan macam mana nak dapatkan tesis secara, ni ada soalan tadi saya highlight balik. Cara nak dapatkan kuesioner melalui tesis, kebanyakan kebiasaannya kalau you dapat full text tesis, memang dekat appendix tu dah ada kuesioner. Kelaziman. You dapat je tesis, biasanya dekat bahagian appendix tu dia dah attach dengan kuesioner. Tu basic, tu nombor satu. Tak perlu risaulah. Tak payah nak buat search kuesioner dalam ethos, tak payah. Okay, sebenarnya bila you dapat je kuesioner, so you especially kalau kuantitatif dapatlah kuesioner kan. Kalau interview dapatlah soalan interview. Kalau untuk kualitatif. Tapi another platform dia you gunakan Google application lah. Google search macam biasa tapi .etd, electronic thesis dissertation. Yang tu ada saya nyatakan dalam slide pagi tadi. Boleh refer slide pagi tadi, saya bagi contoh macam mana nak dapatkan tesis yang ada kuesioner dengan gunakan Google application. You boleh tick ETD. Okay, pada masa yang sama, kalau you nak gunakan ethos, boleh gunakan kaedah yang biasa. Tapi kalau you rasa nak juga masukkan salah satu keyword kuesioner dalam ethos tu, tak ada masalah. You masukkan 3 keyword, tambahkan keyword yang keempat untuk kuesioner. Just in case. Tapi itulah pada pandangan saya, kebanyakan tesis kalau dalam kuantitatif memang akan letak kat belakang dah kuesioner tu. Tapi kalau you nak lebih, nak rasa betul-betul nak dapat juga, okay, boleh tambahkan satu lagi keyword kuesioner dalam proses pencarian. Kan bila kita nak dapatkan tesis atau artikel yang banyak, kita kena masukkan keyword lebih daripada satu. Sebab tu kita gunakan advanced search. Sebab kelebihan advanced search boleh memasukkan keyword lebih daripada satu. Jadi tambah satu lagi keyword adalah perkataan kuesioner. Yang detail tu you boleh rujuk dekat Google application tu, you rujuk pada slide. Saya dah tunjuk dah macam mana nak gunakan. Saya ingat yang database 33, 34, 35 tu ada salah satu tu saya tunjuk macam mana nak dapatkan kaedah untuk dapatkan tesis dengan ada kuesioner sekali. Nanti rujuk yang tu Okay. Okay, ada tambahan? Ada tambahan soalan? Kalau tak ada, kita stop kat sini dulu. Kita tangguhkan kita punya next topik kita lah berkaitan penulisan tesis spesifik on the bab pengenalan lah. Bab 1 which is kita punya 1.1 introduction, research background, problem statement, objective, question, what else? Definition of term. Kemudian kita ada significance of the study, kita kemudian ada scope and limitation, and conclusion. Semua tu kita akan bincang minggu depan lah. Minggu depan bab 1. Okey, hari Sabtu tu minggu Sabtu, minggu depan satu lagi hari Sabtu tu kita akan buat hands on lah dengan menggunakan template. Bagaimana untuk menulis bab 1 dengan cara yang praktikal. Okey. Memang saya allocatekan 2 minggu untuk every chapter. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga apa yang saya kongsikan tadi dapat memberi manfaat. Mana-mana kesilapan saya, kekurangan saya mohon maaf. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Sama-sama.